Mana satu Satu ya. Kan, nak je. Bismillah. Waalaikumsalam. Mana satu IG mapping? Sehat Izwan. Syafat, Cik Man ada ceramah Syafat? Nanti dalam pukul 10 insyaAllah. Mana satu IG Mapim? Aku tak ada TV. Astro aku kena potong. Aku potong. Mana satu IG Mapim? Ada orang Mapim sini? Ah. Elok goyang-goyang kepala tu. Aduh, orang tu pun elok makan apple cunyap. Ceramah bersama Mapim. Ya, Cik Man. Misi kemanusiaan. Okey. Ya, Cik Man. Tulis Cik Man. Okey, selesai. Alright. Silakan. Cik Man nak panggil Nek. Boleh Cik Man. Nama saya nombor 3, nama 3. Nek Abdul Aziz. Panggil Nek boleh, panggil Abdul boleh, panggil Aziz boleh. Alright. Okey. Bismillah. Oh, sedap Cik Man makan Oi. Mana apple aku, Pak? Allah. Boleh Cik Man Boleh, silakan. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Man, apa khabar? Sihat Cik Man? Sihat alhamdulillah. Ning sihat Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sihat sejahtera. Alhamdulillah. Itulah. Cik Man, macam mana? Apa ni movie apa tu? Syurga aku milikmu. Syurga ini milikmu. Syurga ini milikmu. Ataupun petaka. Tajuk dia petaka pun boleh juga. Petaka? Antara petaka, malah petaka. Sebab malah petaka. Itu cerita macam cerita ni lah. Cerita yang ada bunuh semualah. Oh, ya ke? Okey, right. Nampak Cik Man? Saya minta apple, betul-betul apple dapat.
Allah, silakan. Dia kalau nak mahal, kalau nak lagi mahal, Apple yang boleh type-type tu. Boleh juga. Masya Allah. Baik, Cik Man. So kita hari ni kita tazkirah, kita santai kan. Ya, macam Cik Man lah, Cik Man nak baring ke, nak tidur ke apa kan. Saya dah sidera bantal. Jadi Cik Man tidur. Kan? Ni dekat mana office Dekat office. Office ni rumah kedua saya. Ya Allah, subhanallah. Kalau saya mengajuk dengan saya punya wife, saya tidur kat office lah. Oh, dekat office pun ada wife juga? Wife lain pula? Tak ada? Jangan. Bahaya tu soalan tu. Okey, Cik Man. InsyaAllah, Cik Man. Pada malam ni, Cik Man, seperti yang kita janjikan dengan fan-fan Cik Man apa semua kan. InsyaAllah pada malam ni kita nak berbicara lah tentang satu topik ni. Jadi kepada yang menonton, insyaAllah boleh beri soalan lah. Kalau kita sempat kita pick up soalan, kita akan ni lah untuk Cik Man jawab lah soalan-soalan ni, insyaAllah. Jadi topik kita pada hari ni hak sesama Muslim. Hak sesama Muslim. Jadi diorang bagi kita task untuk kita slot kita pada malam ni secara santai dengan membawa topik hak sesama Muslim. Baik, Cik Man. So kita tak nak ambil masa lama, Cik Man tak apa, sambil-sambil Cik Man makan apple, saya pun kokak apple saya. Orang call pula, sahabat daripada Turki call pula. Okey. Okey, Cik Man. Okey, clear Cik Man? Boleh ya? Boleh. Okey, Cik Man. Jadi untuk yang round yang pertama ni, untuk Cik Man bebelkan pada malam ni kepada mereka-mereka yang sedang menonton kita. Jadi apabila tajuk kita tentang hak sesama Muslim ni, boleh tak kita mulakan mukaddimah dengan saya nak petik sebuah hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu al-muslim akhul muslim. Iaitu seorang Muslim itu bersaudara sesama Muslim. Jadi bila perkataan Muslim itu bersaudara, boleh Cik Man terangkan tak kepada pada malam ni, kenapa di dalam hadis tersebut, kenapa Rasulullah meletakkan perkataan saudara, kan? Kenapa tak letak perkataan teman ke, kawan ke, sahabat ke, tapi dia letak perkataan bersaudara dalam hadis tersebut. Okey. InsyaAllah. Cik Man. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana suturana wa yassir lana umrana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Baik. Terima kasih pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberikan peluang untuk bersama-sama pada malam ini bersama netizen, dan juga terima kasih diucapkan kepada MAPIM di atas jemputan ceramah ataupun perkongsian pada malam ini. Jadi merujuk kepada hadis yang disebut tadi, iaitu seorang Islam itu dia bersaudara dengan seseorang Islam yang lain lah. Perkataan ukhuwah. Cik Man teringat satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu lafzul hasri. Innama itu adalah perkataan yang membataskan bahawa ikhwah itu, perkataan ukhuwah daripada perkataan akha, iaitu saudara, yang kita fikir setengahnya kita akan faham saudara lelakiku ataupun saudara perempuanku dari sudut rahim lah, tapi kita akan sebut rahim dekat ibu, seibu ataupun seayah. Tapi dalam ayat Al-Quran itu menunjukkan bahawa betapa konsep ukhuwah itu adalah konsep yang berkait rapat dengan keimanan. Konsep yang berkait rapat dengan keimanan. Maka perkataan akhun sekali lagi disebut dalam hadis yang disebut oleh Nick sebentar tadi, Muslim akhul Muslim, di mana seseorang Islam tanpa dia kenal orang lain, tanpa dia pernah jumpa orang lain, orang tu pun tak pernah jumpa dia, tetapi kedua-duanya beriman, maka secara automatiknya kedua-duanya adalah bersaudara. Kalau kita nak sebut perkataan qarib ataupun aqriba, kita tak kata benda tu kita tak boleh nak cakap saya memang rapat, memang sahabat karib dengan
dengan Erdogan. Tak macam tak kena gayanya kan. Macam tak kena pula gayanya. Sebab tak pernah jumpa. Sedangkan yang kalau kita jumpa satu dom, kita duduk satu dom pun, dommate pun, housemate pun belum tentu kita boleh panggil sahabat karib. Sebab dalam bab-bab berkawan ni ada yang dikatakan kawan biasa, ada yang kita panggil kenalan lagi bawah, ada yang kawan, ada yang kawan rapat, ada yang karib. Cuma itu permainan bahasa lah. Jadi sahabat karib itu ataupun sahabat itu adalah orang yang rapat dengan kita. Contohnya kita tahu sinonim. Bila sebut tentang sejarah Nabi, maka dekat situ mesti kita akan sebut wa ashabihi, iaitu dan para sahabatnya. Jadi sahabat ini daripada perkataan sahuba. Sahuba ini maksudnya yang sahib, pemilikan, yang rapat. Dia ni seolah-olah milik aku, dia rapat dengan aku, maka itu dikatakan sahabat. Kita tengok penterjemahan, kita tengok definisi sahabat Nabi pun, siapakah sahabat Nabi? Mereka yang hidup di zaman Nabi, yang ada interaksi dengan Nabi, sama ada dia buta atau tidak, yang beriman bersama-sama dengan Nabi dan mati di dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kemudian itu karib. Tapi ukhuwah ini satu kedudukan yang cukup istimewa, yang dia datang bersama package iman. Datang bersama package iman. Apabila lahirnya seorang manusia di dunia ini daripada perut seorang yang beriman, kita contoh kita kata, dekat Palestin ada seorang bayi baru lahir, itu saudara kita, automatik jadi saudara kita. Pada kedudukan saudara dekat situ diikat dengan perkataan iman. Maka sebab tu dalam Quran disebut innama, lafaz hasud, hanya semata-mata itu saja kita katakan. Ukhuwah itu adalah apabila ada ikatan iman antara dua orang, Abu dengan Ahmad. Tapi bukan bermaksud kita tidak boleh berkawan dengan non-Muslim. Boleh berkawan dengan non-Muslim. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu daripada buat hubungan dengan non-Muslim selagi mana dia tidak memerangi kita. Tetapi kita nak bincangkan tentang kedudukan kita sekarang ni sesama Islam. Sebab kita melihat masyarakat Islam sama ada yang bersifat dalam ataupun luar, seolah-olah macam ada perpecahan, seolah-olah macam tidak mahu mengambil berat tentang hal saudaranya di luar sana. Jadi apabila perkataan akhun itu melambangkan ada satu ikatan, maka tidak syarat untuk kita duduk sebelah rumah dia, tidak syarat untuk kita kawan rapat 10 tahun dengan dia, tidur sebantal jadi classmate dia, tidak syarat untuk kita wujudkan perasaan untuk mengambil berat dan concern terhadap apa yang berlaku dengan dia. Maknanya disebabkan dia saudara kita, hanya kerana kita lahir dalam keadaan beriman, kita wujud dekat dunia ni dalam keadaan beriman, dan dia wujud dekat dunia ni dalam keadaan beriman, dalam waktu yang sama kita dan dia dalam keadaan beriman, secara automatik kita ada hak terhadap dia. Cuma bezanya jauh dekat aja. Jadi dekat Palestin tu dalam apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Lebanon, apa yang berlaku di Syria, Afghanistan, itu adalah perkara yang berkait rapat dengan tanggungjawab. Kenapa tak bantu Syria? Kenapa tak bantu Palestin? Dia bukan member rapat aku, tapi dia saudara kamu. Maka di atas dasar ukhuwah ini, kita rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan setakat mana yang kita mampu terhadap jiran-jiran kita yang jauh, yang kita anggap ataupun yang telah diberikan satu anugerah hubungan ukhuwah yang Allah iktiraf di dalam Al-Quran dengan iman, dan juga yang disebut banyak di dalam hadis-hadis Nabi. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Itu hebatnya kan apabila kita tengok bila Cik Man cakap tadi tu, walaupun kita ni tiada talian darah, tak ada talian darah, tapi kita hak sesama Muslim tu diikat dengan persaudaraan itu diikat dengan ikatan agama. Lebih-lebih kalau kita ni sesama Islam, lebih-lebih lagi kalau yang bukan Islam pun dianggap sebagai saudara, ini kan kita sesama Muslim. Betul. Masya Allah. Tapi saya paling kurang saya suka pun bila Cik Man cakap tu. Paling-paling pun atuk kita ni moyang kita sama Nabi Adam. Walaupun jiran sebelah kita tu nama dia Aseng, yang sebelah kita Mutusami, tapi hakikatnya kita berada daripada sulbi ataupun benih yang samalah, iaitu Nabi Adam. Masya Allah. Jadi tadi apa tu bila Cik Man sebut tentang Palestin, tentang Syria, ini yang gerak kerja yang kita laksanakan oleh MAPIM Malaysia. Kita buat program bantuan dalam negara, luar negara, bahkan kita bergerak di 40 buah negara. Kalau di dalam MAPIM Malaysia ni saya lebih kepada menjaga negara-negara Afrika. Cuma kalau diikutkan, kalau tak ada COVID ni saya dah
berada di sana. Saya Memang berada di selalu Togo. Nick memang selalu terbang Ya, memang selalu terbang. Ke Ardu Syam, ke Afrika. Tapi Afrika tu di bawah silaan saya lah. Dan insyaAllah, kalau tidak, kalau ada rezeki insyaAllah saya nak bawa Cik Man bersama dengan saya terbang ke bumi Togo, Cik Man. InsyaAllah ke bumi? Togo. Togo, ingat Sogo KL, Togo ya, insyaAllah. Itu pun boleh, Cik Man. Itu pun boleh. Ke Sogo KL pun boleh, tak ada masalah. Sogo KL insyaAllah pada satu baru buka. InsyaAllah. Di Togo tu kita nak bina sebuah masjid. Alhamdulillah 400 orang daripada Kristian masuk Islam. 400 orang, satu kampung masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi disebabkan hak sesama Muslim tu, kita ingin membina masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekolah dan juga rumah guru, insya-Allah. Cik Man kena pergi, Cik Man. InsyaAllah. Kita rasa kan. Okey, baik. Okey, the first round. Okey. Cik Man, tadi Cik Man bagi tahu tentang ikatan yang disebut sebagai saudara. Jadi apabila kita berbicara tentang tanggungjawab tanggungjawab, jadi sudah tentu dia sebenarnya bila kita bicara tentang tanggungjawab sesama Islam, dia sebenarnya besar kan, Cik Man? Dia besar. Satu bulan lingkup yang besar. Saya rasa kalau 40 minit ni memang tak cukup. Terutamanya untuk kita nak dedahkan kepada golongan-golongan muda ni kan. Terutamanya. Jadi apabila kita bercakap tentang bicara tentang tanggungjawab, kita ada tanggungjawab kepada agama, kita ada tanggungjawab kita kepada bangsa, kita ada tanggungjawab kita kepada negara, jadi kita ada tanggungjawab juga untuk keluarga kita. Tambahan pula, pada hari ini kita diuji oleh Allah apabila bukan negara kita saja, bahkan satu dunia ditimpa musibah COVID-19 ni. Jadi Cik Man, bagaimana dalam keadaan kita berada dalam keadaan normal baru? Normal baru ni terutamanya bagaimana kita nak jadi seorang Muslim, untuk memastikan terutamanya golongan-golongan muda ni, kan? Golongan-golongan muda ni untuk meletakkan yang ni hak ataupun tanggungjawab mereka kepada 4 pilar tadi tu. Dalam keadaan kita sekarang ni. Orang muda tanggungjawab dia kepada agama macam mana? Tanggungjawab dia kepada negara macam mana? Tanggungjawab dia kepada bangsa dia macam mana? Tanggungjawab dia kepada family dia macam mana? Jangan tanggungjawab dia kepada girlfriend dengan boyfriend dia je. Kan? Dia COVID dia. Ada satu kisah ni, Cik Man. Sanggup dia datang jauh-jauh, Cik Man. Nak jumpa boyfriend. Ni boyfriend. Time-time COVID ni, Cik Man. Itu pun hak sesama Muslim ke? Hak macam mana tu, Cik Man? Jadi saya suka kongsikan benda ni kepada golongan-golongan muda. Macam mana mereka dalam keadaan norma baru ni, mereka meletakkan satu hak ataupun tanggungjawab kepada 4 pilar tadi tu. So, pandangan Cik Man, macam mana Cik Man? Okey. Cik Man sendiri suka apa-apa yang kita nak kupas, kita tengok contoh daripada Nabi dan juga kehidupan Nabi lah bersama para sahabat. Satu kehidupan yang telah dirakamkan ataupun yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu contoh yang terbaik, komuniti manusia yang terbaik yang pernah wujud di atas muka bumi ini. Bagaimana kita lihat perhubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda lah. Maknanya konsep persahabatan, konsep pengorbanan, kemudian konsep perjuangan, konsep orang kata icar, melebihkan orang lain. Kita ni kalau ada kenduri tu talam tu 4 orang, ayam betul-betul ada 3 ketul. Agak-agak berepot ke ataupun tak apalah kan. Jadi benda-benda yang ayam tu, Cik Man. Dia sorok ayam tu seketul. Siap sorok ayam tu. Tak apa, dia dah standby tapau. Patutlah tak apa dia punya tapau 6 ketul berkali ganda. Okey. Jadi itu itar. Dalam kita disunahkan, bahkan kita digalakkan untuk melebihkan orang lain dalam urusan dunia. Sementara dalam urusan ibadat khusus, kita sendiri yang kena utamakan diri kita. Kadang-kadang Nick, kita tengok dalam situasi masyarakat, contohnya dalam bab ibadah dengan bab dunia. Bab dunia ni makan, bab ibadah ni bayar. Kadang-kadang terbalik.
dalam bab semayang kita nak lebihkan orang lain. Kita rasa macam nak tak nak. Contohnya merebut saf yang pertama. Merebut saf yang pertama tu memang ditekankan engkau sendiri yang pergi rebut. Tak payah nak silakan. Dia nak pergi saf belakang, senang cabut rakaat ke-10 tarawih, kita nak bawa 20. Contohlah kan. Yang sepatutnya dia dulu yang rebut. Bahkan Nabi sebut sesiapa yang tahu ganjaran saf yang depan itu, maka dia akan sanggup untuk melakukan undian. Nak kata dia tak ada orang lain, memang aku dulu yang sampai dulu. Itu dalam bab akhirat, maksudnya dalam bab ibadah yang khusus. Sementara itu dalam bab keduniaan, dalam bab dari sudutnya contoh macam makan, macam kebendaan, maka sunnahnya di situ kita mengutamakan orang lain. Contohnya kita pergi musafir, bermalam dekat satu tempat, homestay ke mana-mana, bantal tak cukup, kita lebihkan orang lain. Tak, kau ambil lah bantal, kau ambil lah bantal ni, aku tidur atas perut kau je, nampak comel semacam je kan. Nampak cabi je tu, tak apalah, tidur atas perut. Katil tak cukup, kau tidurlah atas katil, aku tidur bawah, tak ada masalah. So dalam hal-hal yang berbentuk keduniaan ini, kita digalakkan itar. Baik, berbalik kepada soalan berkenaan dengan dalam musim COVID ataupun pandemik ini, bagaimana kita melihat kita perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap beberapa perkara tadi tu, antaranya yang disebut agama, kemudian yang disebut saudara, bangsa, negara dan juga keluarga. Maka kita sebagai seorang Muslim yang memang lahir sebagai khalifah, kita memang dah tahu kalau ada COVID ke, tak ada COVID ke, kita tetap wajib melaksanakan tanggungjawab kita kepada perkara-perkara yang disebut tadi. Cuma mungkin ada sedikit perubahan sebagaimana yang kita maklum yang dipanggil sebagai norma baharu. Mungkin kita ada perubahan dari sudut dulu sebelum ada norma baharu, sebelum ada COVID, mungkin masing-masing senang, masing-masing ada duit, seumpamanya cukup makan, kita cukup makan, kawan kita pun cukup makan, maka masing-masing tak adalah nak orang kata terfikir untuk okey ni aku belanja kau, aku sedekah dan seumpama. Tapi bila berlakunya COVID ini, Allah uji, Allah bagi kita rezeki dengan COVID ini banyak sebenarnya hati-hati dan mata-mata yang terbuka di sebalik berlakunya COVID, munculnya kreativiti di kalangan manusia dan munculnya jiwa-jiwa yang tulus untuk membantu walaupun dia dalam kesusahan. Maka dekat situ mungkin kita terpanggil jiwa kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kelihatan jelas munculnya saudara-saudara yang susah sepanjang COVID. Dibuang kerja, kehilangan kerja, yang sakitnya, yang mengalami kematian. Itu sebagai manifestasi daripada iman kita. Sebab tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna beriman, tidak sempurna iman seseorang. Dia ada iman, tapi tidak sempurna imannya selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita bukanlah maksudnya saudara kita tak ada rumah, kita nak bagi dia rumah, sedangkan rumah kita pun nan hador kan. Jadi apa yang dimaksudkan kasih kepada saudara tu dalam hati kita. Mungkin dari segi perbuatan material dan praktikal kita tak mampu, tapi hati dan jiwa kita memang kita risau dan kita nak saudara kita tu bahagia sebagaimana kita bahagia. Lepas tu sehinggalah seseorang itu mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya dia nak saudaranya itu dapat apa yang dia dapat walaupun dia tak mampu nak bagi apa yang dia ada. Kita tengok saudara kita dekat Palestin, ya Allah, rumah diorang meletup, ya Allah, minta-minta diorang ada rumah lah lepas ni. Jomlah kita sama-sama bantu supaya diorang ni diberikan rumah untuk tinggal. Kita memang tak mampu, tapi Allah tahu kita punya kesungguhan. Allah tahu sejauh mana level kita punya concern ataupun responsibility apa yang kita buat. Contohnya seperti MAPIM dan juga NGO-NGO yang lain, kutipan tabung, kemudian pergi dekat sana kulu kile. Mungkin sebab COVID ni mungkin kita tersekat seumpamanya, tapi sebelum itu persatuan-persatuan ini di kalangan masyarakat kita berhempas pulas all out untuk memastikan diorang akan dapat sebagaimana yang kita dapat walaupun asasnya kita tak mampu nak bagi sebiji secara cepat apa yang kita ada. Ini maksud hadis tersebut. Dan ini tanggungjawab. Sebab tu dalam satu hadis ini ada pertikaiannya,
siapa yang tidak mengambil berat, man la yahtamu bi amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak mengambil berat, yang tidak ihtimam dengan urusan orang-orang Islam, dia ambil berat ni tak semestinya. Dia setiap peringkat kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Mungkin MAPIM sendiri ada kekuatan, ada orang kata hubungan dua hala. Okay, MAPIM sendiri boleh pergi dekat sana dan sebagaimana yang MAPIM sudah buat. Begitu juga NGO-NGO yang lain. Orang lain nak sebagaimana MAPIM tapi dia orang tak mampu. Maka kita bagi sumbangan. Tak payahlah kita nak pergi ke sana. Mungkin kita tak mampu dari segi duit tiket, tapi kita bagi sumbangan. Lepas tu yang nak bagi, mungkin ada orang ketiga pula, saya duit pun tak ada Ustaz, saya duit pun tak ada Cik Man, maka dia tak dapat bagi sumbangan. Yang paling penting, dia mengangkat tangan berdoa. Dan doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Dia ada banyak-banyak peringkat mengikut kemampuan masing-masing. Bukan maksudnya bila seruan jihad berlaku tu semuanya kena pergi medan perang. Ada yang berjihad di sekolah, ada yang berjihad di pejabat pos, ada yang berjihad menjaga keselamatan iaitu frontliner seperti polis, angkatan PDRM, angkatan tentera dan semualah jenis-jenis tentera. Kemudian jururawat, doktor, petugas-petugas kesihatan. Semua mengambil peranan dalam proses untuk menunjukkan peduli kepada saudara-saudara kita dan juga jiran-jiran kita yang mengalami masalah. Itu tanggungjawab kita. Cuma bila menyebut dekat dalam IG ni berkenaan dengan golongan remaja dalam lingkungan umur belasan tahun, mungkin di kalangan diorang ada yang mungkin tak hadam lagi ataupun saya tak tahulah Cik Man saya nak buat apa. Kan mungkin yang membincangkan soal misi-misi kemanusiaan ni mungkin pakcik-pakcik ataupun orang dewasa ataupun agamawan-agamawan ataupun perkara ni bersifat diplomatik, maka menteri-menteri sahaja ke di parlimen sahaja ke bincang. Jadi diorang kata diorang ni macam tak ada ruang. Sebenarnya ada. Sebab tu kepada adik-adik yang, sebab Cik Man yakin diorang ni bila zaman moden gadget-gadget ni memang diorang punya permainan. Diorang boleh buat video, diorang boleh install apa semua. Jadi dengan gadget yang masing-masing ada itu, buatlah sesuatu sehingga menunjukkan kita benar-benar mengambil berat. Tunjukkan pada dunia, hebahkan pada dunia apa yang sedang berlaku dalam dunia Islam ataupun dalam dunia kemanusiaan secara umum pada masa sekarang. Ada budak form 3 mungkin dia pandai edit video, maka dia buat tentang video-video siri-siri keganasan ataupun kesusahan, kemudian viralkan sampai menjentik hati-hati orang lain untuk sama-sama memberikan sumbangan. Itu nanti akan ada tulis komen, kesianlah, mana nak sedekah ni, ada tabung tak, ataupun siapa nak call dan seumpamanya, apa yang boleh saya bantu. Jadi paling kurang pun remaja-remaja sekarang, kalau diorang tak tahu pun, diorang mesti melontarkan persoalan apa yang boleh saya bantu. Maka orang-orang atasan ini yang akan melorongkan. Itu banding dengan gadget. Sekarang kita dunia global. Maka ini yang perlu dilaksanakan ataupun yang boleh dilakukan oleh adik-adik yang terdiri daripada Insta famous, yang terdiri daripada YouTubers, yang terdiri daripada pandai editor video semua yang sewaktu dengannya, buat sesuatu, create sesuatu yang bersifat nilai kemanusiaan dan sebarkan. Maka Allah melihat benda itu, walaupun bagi orang lain nak kecam tu cerita lain lah. Alah, kau boleh buat ni, kenapa kau tak pergi sendiri? Itu kita berada dalam tempat dan situasi kita, maka itu yang mampu kita buat. Sedekah seseorang RM1 mungkin lebih besar daripada orang yang sedekah RM10,000. Sebab yang RM1 itu, dia betul ada RM2 aja. RM1 tu banyak bagi dia. Yang RM10,000 tu pula, dia ada 10 juta. 10,000 tu sikit bagi nisbah dia. Maka setiap orang itu dinilai oleh Allah berdasarkan struggle dia untuk melaksanakan sesuatu. Allah tidak melihat dari segi kuantiti, Allah melihat dari segi kualiti hati. Seseorang yang sedekah sikit bagi kita tapi hati dia begitu menderita untuk mengeluarkan duit sebab dia tahu latar belakang hidup dia susah. Berbanding orang yang kita nampak, ni bagus, ini berpuluh-puluh ribu, tapi rupanya dia lebih kaya dan lebih mampu daripada apa yang dia sedekah. Maka adilnya Tuhan dekat situ, dia melihat situasi seseorang, dia mampu melihat hati seseorang, dan dia mampu melihat betapa bersungguh-sungguhnya seseorang hamba itu melaksanakan sesuatu, walaupun dia rasa dia susah, tapi dia nak juga buat atas dasar tanggungjawab. Jadi kepada adik-adik khususnya dan juga masyarakat netizen secara umumnya, kita tetap meneruskan dalam suasana COVID ini tanggungjawab kita terhadap keluarga. Keluarga kita macam biasalah, jaga mak, jaga ayah,
kan. Dulu ada seorang lelaki minta izin daripada Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad. Nabi tanya, adakah mak dan ayahmu masih ada? Dia jawab ada. Maka pergilah jaga diorang. Itu juga merupakan satu jihad. Maka di sana adalah syurga kamu. Kepada negara, masing-masing pun tahu. Kepada negara, adik-adik yang sekolah, terus sekolah. Sebab kata Nick tadi, jangan sibuk dengan couple. Ini sekolah dah jadi pusat untuk memilih calon pula kan. Nak pula yang baru nak naik tu, kita kata budak-budak baru nak up tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 sebab baru tengok dunia dan dia pun baru kenal orang, dekat situlah cinta berpuluh dan seumpamanya. Jadi tanggungjawab terhadap negara itu bina diri untuk menjadi satu insan yang ada kelengkapan dari segi jasmani dan mental serta kerohanian untuk membawa negara. Sebab pemimpin 10 tahun akan datang adalah budak-budak form 3, form 4 pada hari ini. Pemimpin 10 tahun dan 15 tahun akan datang adalah generasi tingkatan 3, tingkatan 4 pada hari ini. Kita tengok pada zaman Nabi, antara yang terlibat dalam peperangan Badar, Muaz dan Muawiz. Dua orang ini dalam sejarah mencatatkan mereka berusia sekitar 15 tahun dan 16 tahun terlibat dalam peperangan Badar, dan antara dua remaja di awal usia yang memberi sumbangan kepada terbunuhnya Abu Jahal. Apabila kedua-dua remaja ini berdialog dengan Abdul Rahman bin Auf, pakcik, mana Abu Jahal? Abdul Rahman pun terperanjat. Apa saya puas hang cari dia? Dia kata, sebab aku mendengar dia ni berkomplot untuk membunuh Rasulullah. Jadi kalau aku jumpa dia, memang siap dia. Maka Abdul Rahman tunjuk mana Abu Jahal. Kemudian seorang lagi bertanya mana Abu Jahal. Akhirnya kedua-duanya bekerja meluru kepada Abu Jahal dan terus mendapatkan apa yang mereka sempat dapat. Diorang mana yang tali ke, mana yang pisau, mana yang kayu, diorang saw, dan mereka memberi sumbangan kepada gugurnya musuh Allah nombor 1 itu. Jadi kalaulah adik-adik form 3 kata kita orang tak tahu nak buat apa, maka jalan yang salah satu caranya, kaji semula sirah dan juga sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat. Kita memang tak payah nak cakap banyak lah kot, nak membebel lagi sebab masing-masing ada gadget. Masing-masing ada gadget. Umur yang 45 tahun pun ada gadget. Kalau kita kata kita tak boleh nak pergi masjid kuliah maghrib datang dalam gadget. YouTube buka saja, type saja sejarah sekian. Sejarah Turki, bagaimana khilafah kita gugur pada 3 Mac 1924 dengan dengan apa ni, di kalangan orang Islam sendiri, di kalangan pemimpin dan juga musuh-musuh Islam mengkhianati Sultan Abdul Hamid II. Sampailah dia dibuang dan dihalau daripada Turki, daripada Istanbul, dia pergi ke satu tempat dikurung di sebuah istana orang Yahudi. So benda-benda macam tu akan menjentik perasaan kita. Dengan hanya Google, kita mungkin tak sempat nak pergi Turki, tapi kita boleh rasakan benda itu seolah-olah kita mesti ada dekat sana melalui bacaan-bacaan dan juga penulisan orang-orang yang sudi untuk menyebarkan benda-benda. Macam mana remaja hari ini boleh rasa bersemangat terhadap apa yang berlaku di dunia Islam? Sebab dia baca penulisan. Siapa yang buat penulisan? Ilmuwan-ilmuwan yang senior sebelum dia. Maka sudah pastilah dia boleh buat benda yang sama yang akhirnya taksir ataupun memberi kesan kepada remaja-remaja yang lain. Wallahualam. Wallahualam. So, betul Cik Man, saya setuju apa yang Cik Man cakap tu. Antaranya kekuatan umat Islam ni adalah doa, dan kalau kita tak mampu pun pergi dekat negara-negara yang sedang bergolak ni, sekurang-kurangnya kita ada platform untuk membantu rakyat dalam negara kita sendiri. Kan? Betul. Masyarakat orang asli 500,000 lagi. 500,000 ada lagi. Siapa yang nak pergi dakwah, nak menyebarkan kasih sayang pada mereka kalau bukan kita. Jadi sebab itu Cik Man, saya suka petik di antara kata-kata Moshe Dayan. Siapa Moshe Dayan ni? Dia Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan. Nak tengok dia punya karakter dia tu, sampai mata dia tu yang pakai tutup mata sebelah tu, itulah dia. Di antara kata-kata Moshe Dayan, dia kata di antara kelemahan umat Islam, ini musuh kita sendiri bagi tahu. Di antara kelemahan umat Islam ada 3. Yang pertamanya, tidak mahu mengkaji sejarah kegemilangan umat Islam yang terdulu. Yang dulu-dulu. Macam Cik Man cakap tadi. Ni musuh kita bagi tahu. Soalan bocor pada musuh kita. Yang keduanya, tidak melaksanakan sesuatu perkara dengan tidak berstrategi. Tak ada strategi.
pakai sondol je. Yang ketiga, apa kata dia? Malas. Ini kata Moshe Dayan, Menteri Pertahanan Israel. Di antara kelemahan umat Islam, 3 perkara dia bagi tahu. Sebab itu yang alhamdulillah Allah beri peluang dan ruang untuk saya bergerak melaksanakan misi daripada yalah zaman saya muda sampailah sekarang, tak tua pun, muda lagi. Kan? Macam tua. Kan? Saya pergi ke Afrika, saya pergi ke bumi Ardu Syam, saya pergi ke Syria, saya pergi ke Gaza. Kita melihat bagaimana sekumpulan anak muda ni dalam keadaan diuji, mereka masih meletakkan yakni tanggungjawab mereka. Kalau di Syria tu saya jumpa, saya pergi satu tempat tu, nama dia di Biqa. Di Biqa. Dia di Lubnan. Dia di segitiga Ardu Syam. Dia ada satu nama bukit, nama dia Jabal Sheikh. Jabal Sheikh ni di sebelah timur adalah Syria, sebelah selatan adalah Palestin, dan di sebelah barat adalah Lubnan di Biqa. Nak pergi ke sana tu memang kita kena tempuh perjalanan yang agak jauh dalam keadaan suhu ni. Sekarang ni winter musim sejuk, Cik Man. Sejuk dia, Cik Man, sampai minus 21, Cik Man. Allah, itu rasa lebih sejuk daripada freezer peti ais Lebih. Pasang paip tak sampai 60 second beku air tu. Sampai ada orang tua tu dia datang dekat saya, dia kata, sini aku nak bawa engkau pergi kat aku punya kemah kan. Kita pun ikutlah, Cik Man, kan. Kita pergi duduk kat bawah kemah dia. Lepas tu dia buka kasut, Cik Man. Dia buka kasut, saya ingat kan apa dia nak tunjuk. Rupanya kaki dia, ibu jari kaki dia dah frost. Allah. Dia kepak macam tu je. Dan bagaimana saya jumpa seorang orang muda ni, umur dia remaja lah, umur dia lebih kurang dalam 13 tahun, 12 tahun. Saya berjalan, saya tengok dia duk kutip rumput. Saya katalah kat dia, saya pergi, kenapa kamu kutip rumput ni? Dia kata, sebelum rumput ini dimakan oleh binatang lain, ini merupakan makanan untuk aku serta keluarga aku. Allah Akbar. Jadi saya ikut dia, Cik Man, ke kemah dia. Dekat atas para tu dia letak dalam satu mangkuk tu, dalam mangkuk tu ada rumput yang dia kutip tadi tu. Dia kata, aku tak ada apa nak bagi kau makan, dia kata. Allahu Akbar. Yang aku ada sekarang ni adalah rumput ni yang ada. Dia suruh kat saya, jadi kita ni rasa macam nak ambil pun tak sanggup, kan? Tapi nak meraihkan. Kerana niat kita nak menyebarkan kasih sayang, menghantar bantuan, kita ambil lah rumput tu, Cik Man. Saya ambil rumput tu, saya makan dengan dia sekali. Allah. Begitu keadaan. Ni saya tak tahu bila dalam keadaan COVID, bagaimana keadaan mereka sekarang dekat sana. Inilah di antara cabaran bila kita melaksanakan misi, Cik Man. Bila kita pulang kat tanah air, kita sentiasa memikir, bagaimana aku nak terus bantu mereka. Ini yang menjadi satu cabaran. Tambahan pula COVID, kan. Jadi banyak juga sahabat-sahabat golongan-golongan muda kita yang di sana. Kita dapat berita bila kita datang balik kat kawasan tu, mana si Ismail, mana si Razak. Bila keluarga beritahu, si Ismail sudah tak ada, sudah syahid, sudah meninggal. Jadi apa yang kita pergi kat sana, Cik Man, bukan sekadar kita menghantar bantuan. Yang penting ialah apa yang kita hantar tu, tolong doakan kami. Tu je. Tolong doakan kami. Sebab tu di antara amanat mereka, Cik Man, amanat mereka kata apa? Jika kamu mampu menolong kami dengan harta benda, tafadhalu, dipersilakan. Kalau kamu tak mampu menolong kami dengan harta benda, cukup sekadar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kami diberi kekuatan dan kami dapat kembali seperti hidup kamu. Itu je dia minta. Kalau harta tak ada, cukup sekadar berdoa. Kalau harta yang Allah pinjam pun kamu tak mampu, bahkan berdoa pun kamu tak mampu juga, tunggulah di yaumul mahsyar, kami akan tuntut daripada kamu. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita takut.
Kita Takut. risau Cik Man. Kita hari-hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kebaikan, kan? Dan sebagainya. Tapi kita lupa akan mereka. Sebab itulah salah satu kenapa kita bantu mereka ni untuk memastikan apa yang hak tadi tu dapat kita terjemahkan kepada mereka. Tambahan pula ni musim sejuk Cik Man. Musim sejuk. Insya-Allah Cik Man, kita sedang mengatur langkah. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bergerak ke sana. Kalau Cik Man ada ruang, insya-Allah Cik Man boleh bersama dengan kita, merasai sendiri bagaimana keadaan mereka kat sana. Begitu juga di bumi Gaza. Alhamdulillah, saya berkesempatan berjumpa dengan seorang pemuda, umurnya lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Bila saya mengatakan, bagaimana keadaan kamu menjadi seorang pejuang? Alhamdulillah, dia di sana anak-anak muda ni direkrut menjadi Brigade Al-Qassam. Cik Man, Brigade Al-Qassam ni kita semua tahu. Kan? Antara syarat nak jadi Brigade Al-Qassam ni mesti hafizul Quran. Mesti hafaz hadis Arba'in 40. Tahajud tak boleh tinggal. Ini syarat-syarat ni. Baru dia boleh jadi Brigade Al-Qassam. Jadi saya kata, kenapa umur kamu dalam keadaan terlampau muda, kamu menjadi seorang pejuang? Apa kata dia? Dia kata apa Cik Man? Yang sampai sekarang ni membuatkan saya rasa subhanallah, dia adalah seorang pemuda yang hebat. Dia kata, aku dah tak ada ayah. Aku dah tak ada ibu. Aku dah tak ada adik. Aku dah tak ada abang dan juga kakak untuk aku bermain. Kerana aku tinggal sendirian sekarang ini. Dengan ini aku meletakkan diri aku menginfakkan diri aku untuk memastikan Masjidil Al-Aqsa ini dapat dibebaskan. Dan kamu semua dapat meletakkan dahi kamu ini sujud di Masjidil Al-Aqsa. Maknanya di sini Cik Man, mereka berjuang bukan untuk bangsa mereka saja, bukan untuk negara mereka saja, bahkan berjuang untuk kita. Bila berjuang untuk kita juga, apakah tindakan kita? Ini yang kita kena fahami. Inilah kehebatan apa yang berlaku di sana kan. Jadi disebabkan perkara-perkara inilah, insya-Allah kita MAPIM Malaysia terus melaksanakan misi dalam negara dan juga luar negara. Kita ada 40 negara, Cik Man. 40 negara, Cik Man. 40 negara. Negara-negara nama-nama yang pelik pun ada Cik Man. Siapa yang nak pergi ni? Kita nak hantar frontliner kita, golongan-golongan muda ni lah. Untuk melihat bagaimana situasi negara tersebut apabila berlaku peperangan, inilah yang terjadi. Jadi Cik Man, insya-Allah pada hari ini juga kita nak mengajak kepada orang netizen kita di sana untuk kita okey, untuk kita buat sedikit sumbangan kepada mereka yang ingin menyumbang. Dan kepada anda yang memberi sumbangan, nak bersama dengan kita pun boleh sebagai Fariqul Amal, tak ada masalah. Kan? Kita ada program banyak Cik Man, dalam negara, luar negara. Dalam negara ni kita pun kadang-kadang kita pun tak mampu nak buat. Jadi memang kita sentiasa buka kepada golongan-golongan muda ni bersama dengan kita sebagai Fariqul Amal, sebagai sukarelawan. Tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, jadi kepada anda ni Cik Man, saya nak promote sikit Cik Man. Silakan. Okey, jadi insya-Allah kita dah nak menuju ke musim sejuk di Syria. Memang setiap kali musim sejuk kita akan berangkat ke sana. Alhamdulillah kita akan macam tahun lepas kita hantar lebih kurang dalam 30 buah kontena. Ada beras dan sebagainya. Dan kita juga ada 2 kilang roti dekat sana. Sempadan di antara Syria dan juga Turki. Ada. Boleh menghasilkan sehari 60,000 keping roti. Untuk dihantarkan kepada para pelarian ni. Setiap hari kita punya kilang roti ni berjalan. Jadi kepada anda semua yang sedang menyaksikan saya bersama dengan Cik Man, kepada yang nak memberi sumbangan, okey, ini boleh ada tabungsyria.com. Siapa yang nak menyumbang, iaitu tabungsyria.com, boleh tengok ni, dia punya nombor akaun di www.tabungsyria.com. Siapa yang nak menyumbang, boleh layari inilah dia punya akaun. Ini di Syria. Dan juga satu lagi sama juga
siapa nak menyumbang di Beirut, sebagaimana kita tahu apa yang berlaku di Lebanon, ya, di Lebanon berlakunya satu letupan. Saya dah pergi kat Lebanon hampir 7 kali, dekat 10 kali dah ke Lebanon. Kita melihat bagaimana sampai kita punya license pejabat kita pun musnah disebabkan letupan tu. Musnah, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang syahid dekat sana. Ni, siapa yang nak menyumbang, Pray for Beirut. Ini nombor akaun dia. Okey, boleh pin, boleh screenshot. Dan yang terakhir, untuk program Bantu Ummah, ini adalah untuk dalam negara. Untuk dalam negara. InsyaAllah bulan untuk PKP yang lalu, kita telah menghantar lebih kurang 5 kontena makanan ke bahagian utara. 5 kontena bahagian utara lah. Jadi ini akaun untuk sumbangan dalam negara. Dalam negara, www.bantuummah.com. Dan insya-Allah bulan 10 kita sedang dalam perancangan untuk kita turun ke pantai timur untuk kita hantar lebih kurang 5 hingga 6 biji kontena. Kontena untuk memberi bantuan kat sana, insya-Allah. Jadi saya nak jemput Cik Man serta all the Cik Man fans. Kalau nak menjadi Fariqul Amal, nak jadi sukarelawan kita, tafadhalu, dipersilakan. Sangat-sangat dialu-alukan. Jadi kita perlukan generasi-generasi muda ni lah untuk jadi frontliner ni, untuk meneruskan kesinambungan untuk membantu mereka. Cik Man, macam tu Cik Man, insya-Allah. InsyaAllah. Ramai tadi tu yang nak jadi volunteer, yang nak pergi ke sana, komen-komen sini tadi tu. Ya, tapi nak pergi kat sana Cik Man, dia ada satu istilah kita orang ni. Nama dia one way ticket. Masuk dah tentu, keluar belum tentu lagi. Kena bersedia untuk sebarang risiko. Kadang-kadang kita berjalan ni kita tak tahu. Tiba-tiba macam saya di Gaza dulu tengah tidur, tiba-tiba ada serangan sebelah hotel. Kan? Benda-benda yang kita tak dijangka. Kadang-kadang di bumi Syria kita sedang berjalan, jet pejuang atas kepala, bila-bila masa boleh gugurkan bom. Kalau di Afrika tu kejar-mengejar di antara kabilah tu biasalah. Tengah elok bagi bantuan, kabilah datang, kan? Masing-masing ada senjata. Jadi ini adalah cabaran-cabaran. Tapi kita berpegang kepada satu, in tansurullah yansurkum wasabbit a'damakum. Kita pegang tu ya. Wasabbit a'damakum. Kita pegang pada tu. Jika kita bantu agama Allah, yakin dan percayalah Allah akan bantu kita. Ini yang saya dengan sahabat-sahabat kita pegang. Inilah di antara salah satu cabaran. Tapi antara cabaran saya juga, bila kita buat dua Cik Man? 2 borang, satu pergi ke Syria, satu pergi ke Afrika. Selalunya yang penuh borang ni yang isi kebanyakannya semua Syria. Saya pun pelik, kan? Agaknya dia dah ada satu mindset. Bila sebut Afrika kan, mungkin dibagi dia payah nak makan sana. Mungkin ada mindset tu kan? Bukan Cik Man. Dia kata dekat Syria tu ada mata putih, ada mata kuning, ada mata biru. Lain pula kalinya. Itu pun cabaran juga Cik Man. Kan dekat Afrika ni dia kata kulit lain, aku je lah yang pergi seorang. Hampa semua nak pergi Syria. Memang nanya lah kan. Itu selalu cabaran juga tu Cik Man. Kan? Tapi cabaran kita yang lebih macam mana kita nak meletakkan keikhlasan tu Cik Man. Nak masuk tu bukan senang Cik Man. Kan? Keikhlasan nak masuk. Kita masuk je dekat pintu mana-mana misi. Antara pasport kita yang paling besar ialah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pasport kita yang paling besar. Dah tak ada apa dah. Kan? Jadi Cik Man, insyaAllah ada masa, ruang dan peluang, saya nak Cik Man bersama dengan saya, kita turun ke misi lapangan. Tengok sendiri bagaimana keadaan mereka, terutamanya musim sejuk ni Cik Man. Musim sejuk memang kita kena pakai baju 4-5 lapis Cik Man. 4-5 lapis 4-5 lapis. Memang sejuk Cik Man. Kan? Bagaimana keadaan. Tapi sebenarnya semangat orang muda tu kita nak ambil. Sama juga saya nak cerita satu kisah. Apabila kita melihat di Jabal Qur'un. Di Jabal Qur'un ni segolongan anak-anak muda, golongan muda ni bermain bola. Macam mana keadaan mereka bermain bola? Waktu tu saya tengah lalu, diorang tengah main bola. Dia kata,
Aki, ya Aki, ya Allah, jom main sekali ya Aki. Saya pun pergilah main kan. Rupanya cara mereka main bola ni, sambil mereka passing bola ni, mereka baca Al-Quran. Yang A ni nak bagi bola ke si B ni, dia akan baca Ar-Rahman. B nak bagi kat si Allamal Quran. Dia berpusing. Dia orang berpusing-pusing surah tu. Jadi saya kata kenapa korang ni main bola macam ni? Dia kata kami ni tak tahu bila-bila masa saja bom ni akan digugurkan. Sekurang-kurangnya bila kami mati, kami adalah golongan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Abdul Syam. Kan? Sekurang-kurangnya bom yang gugur di atas kami ni, kami masih mengalunkan bacaan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu merupakan dusturuna, merupakan perlembagaan kami, kekuatan kami. Macam tu sekali. Kan? Inilah kita nak bawa macam mana golongan hebat ni dalam keadaan mereka ditimpa musibah, mereka masih lagi meletakkan hak di antara mereka dalam keadaan negara sedang bergolak tu. Jadi Cik Man, insya-Allah Cik Man, kita ada masa lagi Cik Man. Sebab ni saya malam ni juga saya akan bergerak ke Kedah. Untuk kita hantar bantuan COVID. Kerana Kedah pun dalam keadaan PKPD tak silap saya kan, balik. Dah mula Ya, dah mula. Jadi kita akan hantar bantuan dan kita akan ada pertemuan dengan Menteri Besar Kedah untuk kita sampaikan bantuan kepada masyarakat negeri Kedah, insya-Allah. Mudahkanlah urusan MAPIM. Insya-Allah Cik Man. Baik Cik Man. Seterusnya Cik Man, saya sebenarnya seronok bercerita Cik Man, macam Cik Man juga. Tapi Cik Man membebel sikitlah. Kan? Tapi bebel yang bermanfaat insya-Allah, tak ada masalah ya Cik Man. Kan? Baik Cik Man. So disebabkan kita berbicara tentang maslahah ummah ni, jadi saya nak Cik Man huraikan sedikit. Tadi saya ada tunjuk tentang akaun kan, nak bantu Syria ini akaun dia, nak bantu Beirut ini akaun dia, nak bantu ummah kat dalam Malaysia ini akaun dia. Dan bila kita tunjukkan benda ni, sudah tentu dia berkait rapat dengan konsep sedekah kan. Jadi Cik Man, berbaki berapa minit lagi ni Cik Man, boleh tak Cik Man terangkan sikit kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton tentang di manakah letak kehebatannya apabila kita bersedekah ni, insya-Allah Cik Man. Baik, kalau kita nak cerita tentang manfaat sedekah ni, banyaklah. Banyak dapat pahala apa semua. Cuma Cik Man nak petik satu ayat daripada surah Al-Baqarah yang rasanya semua pernah dengar ayat tu ataupun ramai yang hafal. Iaitu Allah bagi perumpamaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maksudnya perumpamaan yang Allah buatkan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti seseorang yang menanam satu biji benih dan akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan ada 100 biji. Jadi bila 100 biji itu akan jadi benih. So bayangkan banyak. Walaupun asalnya satu, tapi daripada satu biji benih itu menumbuhkan 700 biji. Kemudian Allah sambung, walaupun kita boleh calculate dari segi matematiklinya, tetapi Allah ni khazanahnya tak pernah putus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat ganda, yudha'if. Maknanya akan kasih lagi ekstra kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Sebab apa? Wallahu wasi'un alim. Kerana Allah itu luas dan juga dia sangat mengetahui. Luas dia punya pemberian dia. Kita pun mungkin akan fikir, dah banyak minta dekat Allah ni ada lagi ke tidak ni? Tak payah cakap macam tu. Maksudnya kalau kita mempertikaikan seolah-olah macam kita mencemarkan sifat kesempurnaan Allah itu, ataupun kita merosakkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah, berkenaan dengan Allah itu adalah Tuhan yang sangat karim, Tuhan yang sangat pemurah, yang tidak akan putus, yang kita tak akan pernah jangka. Kita tengok pasir dekat tepi pantai pun kita tengok, ya Allah ini banyak ni, rasa tak terkira. Itu pasir, benda yang kita pijak, benda yang fizikal, makhluk Allah lebih
lebih bawah daripada kita. Ini kan pula khazanah daripada zat Allah itu sendiri, iaitu kurniaan di sisi Allah, rezeki dan nikmat yang kita tak terhitung. Kalau kita sedekah, mungkin Allah tak bagi kita duit balik, tapi Allah bagi kita harta yang lain, ketenangan, sahabat yang baik, perhubungan yang baik, masyarakat yang baik. Mungkin ada orang lain yang akan tolong kita. Hari ni mungkin kita sedekah RM10, bukannya besok kita dapat RM10, tapi besok kita akan dapat sesuatu yang lebih bermakna daripada RM10 yang tak dapat dibeli dengan nilai RM10. Paling-paling pun yang kita kena faham, apabila seseorang itu mempunyai hati yang sanggup bersedekah, maka di situ jelas menunjukkan dia ada nilai ketakwaan. Maka nilai ketakwaan itu sesuatu yang nilai di infinity, yang tak boleh dibeli dengan bilion ataupun triliun ringgit. Ini Allah ayat itu tentang kelebihan bersedekah, Allah yang akan memberikan ganjaran. Yang kedua, Cik Man nak petik satu ayat ataupun satu dalil betapa pentingnya sedekah ini ialah apabila nanti seseorang yang mati, dia minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Adik-adik sekalian, kalaulah Allah bagi peluang kita dalam kubur nak hidup balik, mungkin ada yang, ya Allah hidupkanlah balik, aku punya tournament game tak habis lagi. Ya Allah hidupkanlah balik, aku punya awet orang lain rampas. Ya Allah hidupkanlah aku balik. Aku nak sesaat saja ya Allah, sesaat saja. Sebab ada menu baru daripada McDonald. Please lah, tak rata lagi contohnya kan. Mungkin, benda tu mungkin. Tetapi Allah ceritakan di dalam dalil ini, manusia itu bercita-cita, minta dan merayu kepada Allah untuk dihidupkan balik walaupun sesaat, hanya untuk buat satu perkara saja. Dia tak minta posher, dia tak minta menu makanan, dia tak minta rendang Cik Man, tempat aja. Dia tak minta apa ni nak pergi melancong, dia tak minta duit, dia minta apa? Kami nak bersedekah. Jadi sebelum penyesalan itu berlaku, ni pesanan untuk Cik Man juga, sebelum penyesalan itu berlaku, benda yang sangat mustahil untuk kita dihidupkan kembali, maka adik-adik, Cik Man pesan pada diri Cik Man dan juga pada semua adik-adik netizen yang mendengar, maka bersedekahlah. Dan harta tidak akan kurang dengan sedekah. Bahkan akan digandakan harta. Kalau tak duit, ada sesuatu yang lain yang Allah gandakan. Apa dia? Jiwa besar. Okey, kita nampaklah. Hari ni kita ada simpanan 50. Kita ada simpanan 50. Kita nak sedekah dekat tabung MAPIM, tabung Syria ke tabung mana-mana NGO, kita bagi 30. Dari segi fizikal, dari segi material, 50 kita bagi 30 sedekah, dia akan berkurang jadi 20. Kita letak dekat situ kurang. Duit aku dah kurang lah sebab bagi sedekah dekat tabung MAPIM. Duit aku dah jadi kurang, tinggal 20. Kita kata macam tu material dari segi keduniaan. Sebenarnya tak. Hakikat yang sebenarnya bila kita bagi 30 dekat orang, ketika itu juga timbangan amal kita naik. Cuma tak nampak. Kita tak nampak. Terhijab. Yang kita nampak benda yang material. Manusia itu memang fitrahnya material, melihat. Dia percaya mudah akan cepat cenderung kepada benda yang boleh nampak depan mata. Ambil 30, jadi kurang. Tak, kita jangan sebut kurang, tetapi jadi tambah, iaitu timbangan amal ataupun harta akhirat. So kalau kita letak mindset macam tu, maka sebab tu orang beriman ni dia kena ada kepercayaan pada benda-benda yang gaib. Kita ni iman kita turun naik. Kadang-kadang kita jadi macam alamak, kita jadi hidup kita ni macam rugi lah. Kenapa rugi? Sebab aku tolong dia, dia tak pernah tolong aku. Kita rasa macam menyesal dengan letih kita bantu kawan yang kawan tak pernah appreciate ataupun menghargai kita. Kita pandang macam tu. Tapi dalam waktu yang sama, yang bagi kita gaji Allah. Maka Allah dia tak akan putus dia punya khazanah. So bila kita tolong orang, kita tak dapat balasan. Bila kita keluarkan duit kita jadi kurang, sebenarnya banyak yang sebagaimana yang Allah sebut tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat ganda. Itu bila sebut tentang rezeki, bila sebut tentang keberkatan, bila sebut tentang nilai tambah. Nilai tambah ni bukan dekat tol yang dekat Smart Tag ataupun Touch and Go tu, tapi bila sebut tentang nilai tambah, apa yang aku dapat? Selain daripada kita memandang kepada benda yang material, kita juga mesti memandang sesuatu yang bersifat rohani dan maknawi, iaitu nilai tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan Allah bagi dua lagi, kita bagi RM30 untuk dunia. Allah bagi dua, pertamanya Allah akan bagi pahala, dan kemudian Allah akan bagi hati yang tenang
daripada jiwa yang suka bersedekah, dan Allah simpan keikhlasan tersebut sebagai ganjaran dekat akhirat. Betul, Kalau Cik Man. ikutkan gaji yang Allah bagi ni, sebenarnya tak layak kita dapat dengan sedekah. Kita nak sedekah apa untuk Palestin? Kita nak sedekah 70 juta ringgit, lepas tu kita kata, ya Allah, aku dah sedekah 70 juta ringgit, aku nak syurga. Itu yang layak. Tak layak sebenarnya. 70 tu kita nak beli syurga memang tak dapat. Allah bagi kita syurga tu sebab Allah kesian, sebab Allah sayang, sebab Allah rahmat dan atas redha dia. Jadi cara nak dapat redha Allah tu yang kita buat benda yang baik-baik, yang sikit-sikit pun jadilah. Yang penting kita ikhlas dengan apa yang kita buat. Maka adik-adik netizen, Cik Man sudah pin di bawah itu salah satu tanggungjawab kita. Mungkin ada orang pertikaikan, alah kau sedekah pun sikit. Walaupun tingkatan 1 nak keluarkan 50 sen ataupun potong duit belanja separuh, itu di sisi Allah sangat-sangat besar. Berdasarkan rasa berkorban, rasa terkorban dengan sedekah RM5 daripada budak tingkatan 1. Mungkin lebih hebat daripada sedekah seorang bilioner dengan 10 juta. Jadi jangan rasa kecil dengan sedekah yang kita buat, kerana di sebalik RM2, RM3, RM4, RM10, RM100 itu, kita memberi kehidupan kepada masyarakat dan saudara kita di luar sana yang ditimpa kebeluran. Sampaikan seolah-olah dia akan cakap balik dekat kita, orang Palestin akan cakap dekat kita, orang Lubnan akan cakap dekat kita, nilai RM5 yang kau bagi pada kami, walaupun kau rasa bersalah sebab bagi kami sikit, tapi kami menganggap benda ini suatu yang sangat besar, dan kau tidak ada idea dan gambaran betapa besarnya nilai ini bagi kami. You have no idea. Kita contohnya, kita ni baik hati, kita nak bagi sedekah pada orang Palestin. Orang Palestin saya dapat bagi RM1 aja ni, rasa macam sikit. Tapi bagi orang Palestin, mungkin dia boleh jawab balik, sebenarnya kau sendiri pun tak tergambarkan betapa benda ini adalah syurga bagi kami. Maka jangan pernah underestimate diri sendiri dan juga underestimate orang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan, walaupun sedikit. Dengan duit sedikit dan paling-paling dengan doa. Allah Alam. Betul, saya setuju dengan apa yang dikhabarkan oleh Cik Man. Ini ada soalan Cik Man. Banyak ni soalan ni Cik Man. Soalan daripada mana? IG Cik Man ke ataupun? IG Cik Man. Banyak soalan ni. Sampai kita ada, okey, ni apa ni, insya-Allah semangat tu boleh sampai bila-bila pun boleh. Insya-Allah tak ada masalah. Cuma untuk nak sampai apa tu winter mission ni, kita sedang kumpul hampir insya-Allah 500,000 Cik Man untuk bawa ke winter mission ni, musim sejuk di sana. Jadi orang tadi kata ada juga soalan Cik Man, daripada sahabat-sahabat kita ni, dia tanya di Malaysia pun ramai juga yang susah. Ya, insya-Allah kita pun tahu ramai juga di Malaysia ni ramai susah. Sebab tu kita buat juga program di Malaysia ni. Buat juga. Kita tak pernah berhenti buat program dekat Malaysia ni. Bantuan Asnaf, alhamdulillah buat masa ni sumbangan 100% rakyat Malaysia setiap Jumaat. Cik Man, kita hantar food pack ke rumah-rumah Asnaf. Besok kita akan hantar juga sumbangan kepada para artis yang sakit dan sebagainya. Ini tiap-tiap minggu menjadi orang kata apa? Kita punya gerak kerja. Insya-Allah. Cuma yang berlaku di luar tu lebih dahsyat lagi berlaku dalam negara kita. Kan? Kat sana tu tak ada apa dah. Macam di Syria Cik Man. Dah tak ada apa dah. Saya jumpa orang yang paling kaya. Tiap-tiap tahun bagi cukai kepada kerajaan Syria, tiap-tiap tahun 2 juta bagi cukai. Rumah dia sebesar-besar rumah. Dan dia bagi tahu sekarang ni bila kita nak bagi bantuan, dia kata dulu aku adalah orang yang paling kaya. Tiap-tiap tahun aku memberi cukai yang begitu banyak. Sekarang ini aku menadah tangan depan korang ni untuk dapatkan bantuan. Dulu aku kaya. Kan? Sebab tu orang kata Allah ni bila-bila masa saja boleh mengangkat darjat kita. Bila-bila masa saja. Dan bila-bila masa juga dalam masa tanpa dalam keadaan kita mengelipkan mata saja Allah boleh. Orang kata apa? Memberi satu ujian dekat kita. Ujian. Jadi apa yang berlaku dekat mereka juga ujian kepada kita. Ujian yang Allah beri kesenangan dekat kita, apa yang kita nak beri kepada mereka.
Sebab tu bila Cik Man tadi bagi tahu, kalau kita bantu, Allah bagi satu ganjaran yang lebih daripada kita bagi. Allah tak tengok kita bagi lagi banyak ataupun sikit. Yang kadang-kadang yang sikit itulah Allah nilai daripada yang banyak. Ini saya nak petik saya nak cerita satu benda yang berlaku ke atas diri saya. Antara masjid, alhamdulillah kita telah bina 9 buah masjid di bumi Gaza, Cik Man. 9 buah masjid kita dah bina. Dan masjid yang kita bina ni adalah masjid-masjid yang mempunyai sejarah. Jadi yang telah dimusnahkan oleh rejim Zionis dan kita bangunkan balik. Sebab kita ingin memastikan bahawasanya anak cucu kita dapat lihat ini adalah sejarah kegemilangan Islam. Jadi kita bangunkan semula. Jadi ini nak cerita mengenai wakaf ataupun infak. Saya hari tu lepas habis kuliah dekat Masjid Nilai. Masjid Nilai. Balik daripada kuliah tu, kereta saya dipecah. Jadi dalam kereta saya tu, dalam beg tu ada duit infak orang ramai untuk bangunkan masjid di Gaza. Masjid Umar Abdul Aziz. Jadi bila balik tu kita tengok, subhanallah, duit kita dah dalam beg tu dah hilang. Jadi apa yang saya buat, saya balik, saya muhasabah diri saya balik. Saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang mengambil beg saya tu pulangkan balik. Di situ ada duit yang begitu banyak, Cik Man. Duit wakaf orang ramai untuk bina masjid. Jadi alhamdulillah lepas seminggu tu, Cik Man, saya dapat panggilan telefon daripada sahabat saya di pejabat. Dia kata ada seorang wanita jumpa beg saya tu di bawah pokok di Seremban. Dia jumpa beg saya tu di bawah pokok dekat Seremban. Jadi saya dekat nama tu, dia bawa pergi pejabat saya dekat Bangi. Saya pergi, alhamdulillah, Cik Man, satu helai pun orang tu tak ambil duit tu, Cik Man. Keajaiban Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu Taala. Duit wakaf orang ramai. Jadi bila kita nak bicara kat sini, Cik Man, kalau atas dunia pun Allah masih pelihara, Cik Man, macam mana di akhirat tu, Cik Man? Lagilah Allah pelihara. Saya rasa sampai sekarang saya tak jumpa orang perempuan tu. Jadi mana tahu kan orang perempuan tu ada dalam ni ke? Mana yang ambil tu orang perempuan ke? Bukan, orang perempuan tu jumpa beg saya bawah pokok tu. Dan bila saya balik-balik, saya buka duit tu, duit yang kumpul tu, satu helai pun orang yang ambil duit, yang ambil beg saya tu dia tak ambil. Allahu Akbar. Ini yang saya rasa subhanallah, saya kata betul lah yang Allah janjikan, barang siapa yang berwakaf tu, hebatnya wakaf tu. Ini bukan cerita rekaan, ini cerita yang berlaku ke atas diri saya. Masjid Umar Abdul Aziz, masjid yang ke-9 kita bina di bumi Gaza. Dan alhamdulillah masjid itu telah pun terbina, boleh memuatkan 4,000 jemaah. Dan masjid yang tercantik. Tapi disebabkan dendam Zionis kepada umat Islam, dia tahu kekuatan umat Islam adalah masjid. 3 tahun lepas ni, Cik Man, masjid tu telah dimusnahkan oleh pihak tentera Zionis. Dia melalui roket launcher, habis masjid kita tu. Yalah. Kadang-kadang Cik Man terfikir satu benda tau. Terfikir satu benda bila kita tengok perkembangan. Kita terfikir yelah, kita marah dengan Israel ke apa benda. Kenapa Israel perlu wujud dekat atas muka bumi Yahudi? Kenapa Allah tak hapuskan sama sekali? Sampai kan kita terfikir satu benda, sebenarnya mungkin Allah mentakdirkan wujudnya bangsa-bangsa ataupun manusia seperti Israel dan Yahudi tu. Betul. Tujuannya bukan untuk kita nak tengok apa yang dibuat, tetapi mungkin Allah nak tengok apa yang kita buat. Hasil daripada perbuatan Israel ke atas saudara kita. Dan dengan cara wujudnya Israel dan Yahudi itu, maka itu caranya Allah nak mengagihkan pahala-pahala kepada orang-orang yang mengambil berat. Kalau kita kata Yahudi tak ada, Israel tak ada, aman damai, maka semua orang mengaku beriman kan. Tapi bila maknanya benda ni satu exam ataupun satu ujian untuk kita semua lah. Betul. Ni ada soalan, dia nak tengok balik ni, Cik Man, kita punya nombor akaun. Okey, maknanya kena angkat sikit. Nick kena angkat sikit nanti Cik Man. Tak apa, nanti Nick boleh send benda ni ke apa, Cik Man boleh. Dia nak screenshot tu. Okey, yang bantu ummah ni untuk dalam negara.
untuk dalam negara, bantuan dalam negara. Okey, second pray for Beirut. Okey. Okey, pray for Beirut. Ni nombor akaunnya. Boleh screenshot lah. Okey, screenshot. Okay, right. And then yang last ni Syria. Ni Winter Mission. Winter Mission yang akan datang ni. www.tabungsyria.com. Maybank Dana Mapim. Okey, screenshot dah. Okey, insya-Allah. Memang kalau saya nak bagi peluang, kalau semua yang ada ni sedang menonton kita 300 lebih ni, kalau boleh saya nak bawa semua pergi sana. Tengok sini, rasa ish sendiri, kan? Kadang-kadang orang tengok, tapi inilah semacam Cik Man bagi tahu, bukan semua orang boleh pergi, kan? Tempat-tempat macam ni. Kadang hanya insan-insan yang terpilih untuk berhadapan dengan benda-benda ni. Tapi kemahiran yang kita ada, macam Cik Man bagi tahu, dia ni mahir dalam bidang IT, dia ni mahir dalam gadget dan sebagainya. Dan itu juga memberi sumbangan fikiran untuk membantu golongan-golongan ni. Okay? Sebab mungkin di kalangan kita pun ada terikat dengan komitmen terhadap keluarga, keredaan mak dengan abah, apa semua tanggungjawab yang lain. Jadi Allah fahamlah kita punya kesungguhan itu. Betul Cik Man. InsyaAllah. Jadi kalau ada ruang dan peluang, Cik Man, saya nak Cik Man bersama dengan kita. InsyaAllah. Mungkin kita boleh bergerak ke bumi Suria. Kita lihat bagaimana kondusi mereka, Cik Man. Ini satu cerita jugalah. Cerita yang sangat menyedihkan. Antara pada 2 tahun lepas, sebab memang setiap tahun kita, bukan setiap tahun, setahun 3-4 kali kita akan pergi ke sana, Cik Man. Untuk hantar kat sana. Sebab kita sedang bina City of Refugee bersama dengan kerajaan Turki. Kerajaan Turki menjemput kita untuk membangunkan bandaraya pelarian dekat sana. Jadi 2 tahun lepas kita pergi ke satu tempat ni. Kita ada sekolah, sekolah di sana. Dan pada tahun lepas kita nak merasmikan satu sekolah yang baru, yang mana sekolah ni didanai oleh MAPIM, terutamanya rakyat Malaysia. Jadi sehari sebelum kita nak pergi ke sekolah tu, cikgu sekolah dia hantar dekat kami satu video yang anak-anak ni sedang membuat rehearsal. Buat rehearsal untuk menjemput kita orang datang lah. Jadi kita orang tengok rehearsal tu, dia lukis atas kertas bendera Malaysia, ahlan wa sahlan Malaysia, dia kata selamat datang. Kita lihat gelagat anak-anak ni kan, menanti kita nak datang. Tapi yalah, dijadikan cerita, pada asalnya kita nak pergi awal. Jadi waktu kita nak pergi awal tu ada berapa kekangan lah. Kita terpaksa masa tu kita terpaksa adjust. Jadi kita sampai petang. Waktu kita nak pergi tu, apa yang terjadi ni Cik Man, sekolah yang kita nak rasmikan tu, anak-anak yang sedang buat rehearsal, yang hantar malam tu video dan sebagainya, kita dapat berita yang mana kanak-kanak ini semuanya syahid. Mana sekolah yang kita nak lawat tu, meletup di bedil oleh rejim Bashar. Sehingga kan kulit anak-anak ni melekat dekat dinding. Tapi pada waktu tu ada seorang media Malaysia lah, hadir, datang sekali dengan kita. Dia pergi dulu untuk rakam keadaan. Dia orang nak sambut kita macam mana, kanak-kanak ni dah berbaris dan sebagainya. Dan sekarang ni dia mengalami satu trauma. Sampai sekarang dia mengalami trauma. Kan? Ini yang membuatkan tim kita, bila kita hadir, kita tengok, subhanallah. Ini antara perkara yang memberi satu kesan kepada kami. Kenapa kami kena terus melaksanakan perkara-perkara ni? Menjadi satu keadaan yang kalau aku tak buat benda ni, aku risau anak-anak ni akan panggil aku. Selangkah aku nak masuk ke syurga, akan ada suara yang akan memberhentikan. Nanti dulu ya Allah, sepulan ni tak pernah pun. Ini yang kita takut ni, Cik Man. Bukan masalah kenapa kita tak bantu rakyat Malaysia, kenapa kita lebihkan kepada mereka. Bukan kerana itu. Tetapi disebabkan yang saya beritahu tadi, akhul muslim,
saudara semuslim tu membuatkan kita terus melaksanakan misi ni. Mungkin orang di sana tak merasai apa yang kami rasai, kan? Tapi perkara-perkara inilah yang memberi satu kekuatan kepada kami untuk kami meneruskan tanggungjawab bukan di negara sana juga, bahkan di dalam negara kita sendiri. Lebih-lebih lagi, kan? Kita tak nak negara kita jadi seperti negara-negara yang kita pergi ni, kan? Jadi negara yang kita pergi ni bukan kita sekadar bagi bantuan, tapi kita nak bagi tahu kalau negara kita melakukan perkara seperti negara-negara tersebut, inilah yang terjadi, kan? Begitulah macam mana keadaan mereka kat sana, insya-Allah. Ini antara sedikit selingan ataupun pengalaman-pengalaman yang Allah berikan kepada saya dengan sahabat-sahabat yang lain untuk lihat, walaupun Rasulullah mendoakan mereka ni, kan dalam sebuah hadis, yang mana Rasulullah mendoakan, ya Allah berkatilah bumi Syam dan juga bumi Yaman, kan? Jadi orang mengatakan, kenapa bumi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Patutnya Rasulullah dah doakan bumi itu dalam keadaan mestilah baik. Sebenarnya ini Rasulullah nak bagi tahu kat kita 1400 tahun yang lalu, dah bagi tahu kita dah akan berlaku satu bencana di kawasan yang disebut sebagai Ardus Syam ni, kan? Dan menjadi satu fardu kifayah kepada kita untuk kita sebagaimana diberikan kekuatan, insya-Allah kita akan bantu. Bahkan bukan di sana saja, bahkan juga di dalam negara, insya-Allah. Begitu Cik Man. Jadi Cik Man, insya-Allah Cik Man diberi ruang, saya akan bawa Cik Man. InsyaAllah. InsyaAllah Cik Man. Kita bersedialah untuk mendengar keguguran bom dan sebagainya. InsyaAllah. Ini antara niat saya, insyaAllah Cik Man, untuk bawa Cik Man ke sana. Jadi Cik Man, insyaAllah Cik Man, kita pun sudah hampir dekat sejam kita pada hari ini, dan insyaAllah mungkin kata-kata terakhir daripada Cik Man dalam bagaimana conclusion hak kita sesama Islam dalam keadaan kita sekarang, dan kesimpulannya kepada netizen di luar sana. InsyaAllah Cik Man. Ada satu hadis yang Cik Man teringat tentang Allah melihat kepada usaha kita, dan Allah tidak melihat kepada natijah ataupun keputusan yang akhir dengan apa yang kita buat. Sebab kita tengok dalam dunia dakwah ataupun dunia jihad kita ni, mungkin ada di kalangan orang yang nak tengok kemenangan itu berlaku ketika dia sedang bekerja untuk mencapai kemenangan itu, ataupun nak tengok kemenangan itu berlaku ketika dia masih hidup supaya nampak dia bekerja. Sebenarnya kita tak perlu memberikan satu penilaian kerja kita tu kerana apa yang kita tengok terhadap kerja kita, sebab kadang-kadang kita tak tepat penilaian kita. Tapi yang menilai ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bekerja untuk umat Islam hari ini, tetapi kemenangannya bukan hari ini. Mungkin anak cucu kita besok yang menyambung menang ketika itu. Kan? Contohnya kita katakan ada seorang manusia mungkin berpuluh-puluh tahun berjuang, dia mengasaskan satu perjuangan, tapi ketika berjuang tak pernah menang. Bila dia mati, sambung kepada anak dia, satu hari anak dia sambung terus menang. Jadi seolah-olah macam yang menjadi hero-nya anak dia, sebab anak dia yang pegang bendera kemenangan. Tapi Allah tak begitu. Allah akan menilai setiap titik peluh yang gugur, darah yang gugur, hasil daripada kita berjuang di jalan Allah. Maka hadis ni kata apa? Jikalau di tangan kamu ada benih Nabi sebut, benih apa tu, pulanglah benih apa pun, yang penting tumbuh-tumbuhan, dan besok kamu tahu akan berlakunya kiamat, maka tanamlah benih itu. Kita ni dari segi logik lah kita kata, apa pula cerita besok kiamat hari ni nak tanam, kalau benih durian mau 3-4 tahun baru tinggi macam tu kan. InsyaAllah. Jadi kita fikir logik, tapi Allah itu lebih besar daripada logik yang kita ada. Sebab Allah nak tengok kita bekerja, Allah nak tengok kesungguhan kita tanam benih dengan tawakal kita. Kerana logik kita akan meletakkan satu sistem, pokok mesti 3 tahun baru tumbuh, besok nak kiamat, jadi tak boleh tanam. Itu akal kita, logik kita. Tetapi kuasa Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Itu yang Betul, dari Cik Man. segi logiknya, duit yang kena curi daripada kereta saudara Nick tadi tu memang tak logik dapat balik, kan? Hmm. Paling-paling pun segenggam masuk poket orang yang Ya, mengambil tu. betul. Tetapi Betul. yang menggerakkan hati dia ialah Allah. Yang menggerakkan hati dia ialah Allah. Nak kata tercicir macam tak logik juga. Dan tak mustahil lelaki tu letak situ sebab dia rasa takut. Dan yang memberikan rasa itu ialah Allah. Jadi akhirnya ada benda dalam hidup ni kita tak boleh kontrol. Allah saja yang maha mampu kontrol. Maka disebabkan kita tahu kita tak boleh kontrol, kita buat sahaja dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Bila Nabi kata kalau besok kiamat dan hari ini kau ada benih, kau tanamlah. Tak payahlah kau fikir logik. Ya Allah, boleh tak kau extend tarikh kiamat 3 tahun? Sebab ni benih ni saya nak beli baja lagi, lepas tu air tak ada pengairan. Tak payahlah, kita buat je kerja dan Allah menilai kesungguhan hati kita ketika itu, pengharapan kita. Ni tengok je, seseorang yang besok kiamat dan hari ini ada benih, dia punya tinggi pengharapan supaya pokok tu tumbuh lebih besar daripada kalau masa ada 3 tahun lagi. Masya Maka Allah Allah. menilai besarnya pengharapan itu. Jadi berkaitan dengan kerja kita untuk Palestin ke Syria ke Lebanon ke masyarakat tempatan di Malaysia, sedekah je lah berapa, buat sahaja apa yang kita mampu dan janganlah berkira-kira dan jangan kita rasa insecure dengan apa yang kita buat mungkin tak setanding orang lain. Sebab yang memberi penilaian ialah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Cik Man pesan pada diri Cik Man dan juga pada semua, pada MAPIM, terima kasih kerana menjadi salah satu daripada platform dan juga wadah untuk kami semua ni ada idea untuk beramal dan meraih pahala daripada Allah. Dan terima kasih kepada MAPIM dan juga semua yang terlibat. Dan terima kasih juga kepada netizen, sama-samalah kita menggerakkan jiwa kita. Jadi terima kasih atas ruang yang diberikan pada malam ini. Dan Cik Man mohon maaf dan ampun kalau ada kekurangan lah untuk talk kita pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih Cik Man juga kerana memberi ruang dan juga peluang kepada kami MAPIM Malaysia untuk malam ni bersama-sama kita berkongsi pandangan dan juga tazkirah pada malam ini. Tidak lain tidak bukan kita nak bawa sama-sama masyarakat kita terutamanya golongan muda ini untuk meletakkan sifat farikul amal tu dalam diri mereka. Tu saja, tak lebih daripada itu. Kita nak tolong dalam negara, itu lebih-lebih lagi. Itu memang antara misi dan mission kita, Cik Man. Jadi insya-Allah sebelum saya nak habiskan slot kita pada malam ni, insya-Allah saya nak baca sepotong hadis yang mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang lain, pasti Allah akan lepaskannya satu kesusahan di hari kiamat. Dan sesiapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dua sekali dia dapat. Akhirat dia dapat, dunia Allah ikat. Allah ikat kedua kaki dia tu untuk akhirat juga, untuk dunia juga. Masya-Allah. Ini yang kita inginkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Cik Man, saya mohon maaf juga menyusun 10 jari kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak saya, dan insya-Allah ada masa mungkin kita boleh bertemu, Cik Man. InsyaAllah. Kita boleh bertemu. Cik Man di mana, Cik Man? Saya tinggal di Shah Alam. Di Shah Alam. Tapi itulah jarang ada rumah sebab selalu outstation. Tapi insya-Allah lah. Boleh Cik Man, nanti kita berjumpa kan, face to face. Senang ni. Kan? InsyaAllah. Banyak Cik Man, banyak perkara yang saya nak kongsikan bersama dengan Cik Man, insya-Allah. Dengan itu kepada anda semua, insya-Allah boleh layari kita punya laman web kita di www.mapim.com. Situ ada banyak, boleh, tak ada masalah. Siapa nak jadi farikul amal, sukarelawan pun tak ada masalah. Banyak lagi kerja ummah kita nak laksanakan dalam negara. Kan? Itu yang penting. Dan di luar negara tu pun menjadi wadah atas dasar hak sesama Muslim yang mana Allah beri kemudahan. Kan, kita tak perlu dah nak naik unta ke apa, kita ada kapal terbang. Kita naik kapal terbang kan untuk sampai dekat sana, insya-Allah. Cik Man ingat Cik Man, saya nak bawa Cik Man pergi ke Togo, Cik Man. Insya-Allah akan dapat ke Togo. Amin ya Rab. Dengan tu saya
Sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan salam Cik Man pada ni ya. Boleh Cik Tuan Man. keluarga Mapim di sana. Sama juga Cik Man. Insya-Allah. Nanti Okey, Cik Man baik. akan save, Cik Man akan save di live. Boleh Cik Man. Boleh Cik Man. Insya-Allah. Okey, baik. Terima Baik. kasih Nik. Assalamualaikum. Insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, demikian tadi ceramah, bukan ceramah perkongsian daripada kami berdua, Cik Man dan juga Nik Abdul Aziz, salah seorang daripada orang kata pejuang, sukarelawan, tulang belakang kepada MAPIM, gerakan-gerakan misi kemanusiaan. MAPIM ni adalah suatu ikatan gabungan beberapa pertubuhan Islam. Dia bukan sahaja dari segi bersedekah ataupun bagi bantuan, tetapi dari segi dakwah secara umumnya. Kita selalu dengar perkataan MAPIM ini. Dan diharapkan adik-adik semua, netizen yang mendengar, sampaikan pada yang lain. Boleh screenshot yang Mary 9594 tadi tu. Itu bukan biskut Mary ya, tu nama dia punya nickname dia. Bantuan Asnah Malaysia Pray for Beirut itu. Ni tabung kemanusiaan MAPIM. Jadi kalau adik-adik tak ada account bank, suruh ayah letakkan ke bank in. RM10 ke RM15, RM5 kan. Korang swipe handset kan, korang boleh kan. InsyaAllah lah tu. Bagi makwa makan, pakwa makan, apa semua belanja sate, merajuk, top up kan handset makwa kau tu, pakwa kau tu boleh pula kan. Tiap-tiap bulan kau buat. Lainlah macam aku ni single. Jadi maknanya kenapa tak boleh pula untuk saudara-saudara kita dekat Palestin sana. Kau ingat aku tak tahu kan. Berhabis duit, mengalahkan makwa kau tu, kau punya bini, mengalahkan pakwa kau tu, kau punya laki. Kesudahnya orang lain yang tibai, padan muka kau kan. Apa yang kau dapat? Ini maknanya duit-duit yang kau top up Celcom, U-Mobile, makwa kau, pakwa kau tu, masukkan dalam 562263540066 tu untuk MAPIM tu, insyaAllah. Okey. Cukup setakat itu yang Cik Man boleh. Kejap. Alah, apalah. Boleh sama-samalah. Semua boleh bagi sumbangan. Mak rempit boleh bagi sumbangan, geng motor boleh bagi sumbangan, orang masjid boleh bagi sumbangan, semua boleh bagi sumbangan. Allah akan nilai. Mana tahu dengan sedekah ikhlas kita bagi tu, tiba-tiba Allah jadikan hati kita nak berubah jadi baik. Kan? Kita tahu kita pendosa, kita buat kemungkaran, kita buat maksiat, tapi kita teruskan buat baik. Entah-entah Allah pilih mana-mana kebaikan yang kita buat itu sebagai satu kekuatan untuk kita berubah. Memang kita rasa susah, ya Allah, susahnya nak berubah. Aku dah biasa buat satu maksiat tu, susahnya nak berubah. Rasa macam seronok aja buat maksiat, susahnya nak berubah. Tapi bila kita sedekah ataupun kita buat satu kebaikan dengan ikhlas, Allah akan jadikan benda tu sebagai penyebab. Kebaikan yang kita buat dengan ikhlas tu sebagai penyebab untuk Allah bagi kekuatan hati untuk tinggalkan maksiat yang bertahun-tahun kita buat. Who knows? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? So kita buat saja. Kita buat saja. Jangan rasa diri berdosa tu tak buat. Saya tak naklah sedekah dekat Syria sebab saya ni jahat. Allah terima ke sedekah saya. Jangan. Sedekah je. Sedekah saja. Sebab bila kita buat satu kebaikan tu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan kebaikan yang kita buat. Jangan pernah putus asa. Itu dia punya kata kuncinya. Manusia ni siapa aja yang tak berdosa? Semua berdosa, kecuali para nabi dan rasul. Semua berdosa. Allah tahu dah kita memang pendosa. Allah tahu dah, tak payah nak beritahu, memang kita ni, Allah tahu kita ni pendosa. Isunya sekarang ni kita berusaha ke tidak untuk berubah. Itu je lah. Ni Cik Man pesan pada diri Cik Man lah sebenarnya. Aku sentiasa menganggap mungkin aku orang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga. Tu kita akan rasa macam tu. Ya Allah, payahnya nak masuk syurga, mungkin aku yang last masuk syurga kot. Kadang-kadang Cik Man selalu fikir macam tu. Tapi minta-mintanya Allah pemudahkan kita dekat sana lah. Tu
Tuhan, hatiku merawat. Ini bukan 7 hari mencintaimu saja dah. Ini berhari-hari mencintai saudara-saudara kita di Palestin. Okey, ada persoalan sebelum Cik Man tutup? Ada persoalan sebelum Cik Man tutup? Tak ada Suara aku boleh masuk big stage? Boleh masuk big stage. Nanti aku dapat 2 markah aja. Suara aku tak sedap. Aku tahulah suara aku tak sedap. Jangan nak menganjing. Nanti aku dapat 1 mark kosong. Kau tahu tak? Tak ada markah untuk aku. Macam mana nak datangkan keikhlasan untuk membuat amal kebajikan? Macam mana nak ikhlas? Kita buat amal itu ketika orang lain tak nampak, dan kita meletakkan di hadapan amalan itu syurga Allah. Bukan sebab orang pandang. Tak payah nak tunggu orang pandang. Kalau aku sedekah ni orang kata apa? Tak. Syurga je. Syurga je. Kalau aku jadi juri big stage. Kalau aku jadi juri big stage Ya Ainol, line kau masalah Ainol. Berambut dah keluar. Line kau masalah. Ainol. Oi lah beli data dekat kedai ujung kah. Ujung bulan ni Cik Man akan turun ke Dungun. Ujung bulan Cik Man akan turun ke Dungun. Hujung bulan Cik Man akan turun ke Dungun. Politeknik. Yang Syahid tu Ha? Syahid tu Dengar mana ni. Politeknik Dungun. Politeknik Dungun. Ainol, kalau dah tahu Ainol, kalau handset tak boleh pakai, Ainol ambil handset letak dekat depan tayar kereta ayah. Start engine, lalukan. Ya? Ambil handset tadi yang line lembab, letak dekat depan tayar kereta ayah. Start engine, lalukan perlahan-lahan sehingga lenyap daripada kehidupan kau. Ya? Bila nak turun muar? Ya Allah, pecah nanti Ustaz. Jadi kau ingat aku suruh buat macam tu, kau ingat aku nak jadikan handset kau tu tiang elektrik? Memang untuk lenik aja. Siapa orang Dungun di sini? Pantai Dungun cantik. Tapi kalau ada rezeki Cik Man nak menyinggah ke Besut. Ada sesuatu yang istimewa di Besut. Tengoklah, bergantung kepada jadual Cik Man. Handsome lah Cik Man malam ni. Jadi sebelum ni aku hodor. Sebelum ni aku hodor. Apa yang istimewa? Yang istimewa itu adalah soal kehidupan, soal bagaimana kita
ada semangat untuk meneruskan kehidupan, kita menghargai orang dan seumpama dan sewaktu dengannya lah. Kita membantu, kita menyayangi, kita menghargai seseorang. Tuhan, Cik Man handsome, jangan ulang benda yang sudah orang tahu. Okey? Halo? Halo, halo, Apa halo. hello? Halo. Apa dia? Sangkut. Tak sangkut. Kau cakap betul, aku blok orang. Tak sangkut, Ustaz. Ustaz cakap Kau, memang tak sangkut. kau kat mana ni? Saya dah kat rumah dah. Baru balik tadi. Okey. Kau dah makan belum? Alhamdulillah, Ustaz. Saya makan burger daging. Burger daging. Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Tadi time sebelum saya balik rumah, saya duduk kedai makan. Lepas je kedai makan tu, ada seorang makcik tu. Seorang makcik tu pegang tongkat, dia sakit lutut. Lepas tu dia cakap, ada kenal ustaz-ustaz tak? Dia kata, kenapa cik? Lepas tu dia kata, saya ni kena dera dengan bekas suami. Bukan suami dia, kena dera dengan bekas suami. Lepas tu dia cerita dengan saya. Dia duduk, takkan saya nak. Macam mana makcik tu adalah rumah kau? Pintu. Macam mana makcik tu adalah rumah kau? Bukan. Ni dekat Ni dekat kedai makan. Oh, okey. Kedai makan, saya nak balik dah. Saya nak pergi bayar dah. Lepas tu makcik tu tanya, "Dik, kenal ustaz tak?" Lepas tu saya pun tak ada cik. Saya nak ni tanya pasal bekas suami saya ni, tanah dia. Dia tak ada tanah pusaka rumah dia. Lepas tu bekas suami dia tu yang ambil, yang conquer tanah tu. Lepas tu saya kesian dia. Lepas tu dia duduk, saya tak nak pergi pun rasa bersalah. Tu saya duduk lah depan dia. Saya pun rasa macam cikgu kaunseling. Macam cikgu kaunseling. Tapi saya tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya macam mana ni nak, dia cerita. Dia dah bercerai belum? Dia dah bercerai ke? Dia dah bercerai. Ainul, mungkin itu jodoh kau? Yes. Bukan pasal jodoh Ustaz. Ni dia tunjuk borang mahkamah, borang report polis, dia dua kali Ustaz dia pergi. Dua-dua dia tak bantu dia. Dia kata dah 15 tahun dia kena dera dengan bekas suami dia. Ya Allah Ustaz, saya kesian Ustaz. Lepas tu saya bagi doa kat dia. Saya nak bagi duit pun, mula saya nak bagi duit tapi tengok macam dia tak nak duit saya bagi lah. Tak apa kak, ini untuk ni makan malam. So dia kata kita sama-sama guys doakan makcik tu. Sama-sama guys kita doakan makcik tu. Nama bekas suami dia Bujang Ustaz. Bujang Pedama. Janganlah sebut dekat kau ni dah kenapa? Janganlah sebut dekat saya. Kau tak suka sebut nama orang. Dia suruh doakan supaya dapat hidayah kepada lelaki tu. Tak apa, sebut aja suami makcik tu. Allah tahu siapa yang mana satu orangnya. Tapi Ustaz, dia kata pergi 2 kali report polis dengan mahkamah Jais. Jais tak buat macam tak ditolong. Aku tak nak sebut tentang pihak-pihak tertentu dekat sini lah. Kalau kau nak cakap tak membantu tu, takut nanti jadi takut jadi sentimen. So maknanya patutnya engkau ambil nombor telefon makcik tu tadi, keterangan. Mungkin kita boleh serahkan pada Jais ke apa benda, ataupun pada, bukan Jais lah, maknanya saluran yang betul. Kan? Itulah. Tu saya mampu untuk berikan dia, cakap dengan dia, mindset kena jaga. Semua tu lah saya tak, maksudnya kenapa kau tak ambil nombor telefon dia, alamat rumah, benda telefon rasanya. Alamat rumah dia tinggal kat mana, nama penuh, IC apa semua macam tu lah, benda-benda butiran macam tu. Sebab saya memang bukan fobia. Tak apalah, kita sama-sama lah doakan. InsyaAllah. Buat 15 tahun dia kata, ya Allah. Pasal anak-anak dia, anak-anak dia ada tak? Anak-anak dia ada tak? Ada, tapi dia backup bekas suami dia.
Allah Ustaz. Kesian. Ustaz, soalan daripada Syafiq. Betul ke orang yang dari neraka selesai azab, lepas tu masuk syurga, ada tanda di kepala? Malaslah aku melayan dia daripada hari tu apa. Ustaz, saya buat air, saya minum dulu Ustaz. Saya buat air. Minumlah. Minumlah kau. Air kosong ni Astaghfirullahaladzim, lancau. Tuhan. Wih, suara Ustaz tu. Wih, ada buka radio. Ada radio Suara Ustaz. aku lah. Suara aku lah. Kenapa? Sedap Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Aku rasa nak bagi kaki kat kau ni. Aku rasa nak bagi kaki je dekat kau ni. Baru satu perkataan tu. Jangan aku, kau dengar sini baik-baik Jangan aku jumpa kau je. Aish, Jangan bagi aku jumpa kau. jangan. Apa Ustaz? Saya pun nak jumpa Ustaz. Apa dia? Saya pun nak jumpa Ustaz. Saya jadi rasa bersalah pula. Siapa orang Tanjung Karang kat sini? Kuala Selangor, Tanjung Karang. 22 Cik Man ada di Tanjung Karang. Okay Ustaz. Tapi tadi pun pencerahan yang sangat baik daripada Ustaz untuk memberikan. Seronok dengan apa ni? Sahabat kita daripada MAPIM tadi, Ustaz Nick Abdul Aziz tu dicerita pasal pengalaman dia dan dia banyak pengalaman. Sangat seronok. Seronok Ustaz. Lepas ni Ustaz pula pergi sana. Lepas ni Ustaz pula pergi sana kan? Ada rezeki, doakan insya-Allah. Amin, insyaAllah. Kita sama-sama doakan supaya Ciman pergi sana. Amin, insyaAllah. Okay, Ciman. Assalamualaikum. Ciman sihat? Dah makan dah Ciman? Ciman dah makan? Kau ni bagi salam, lepas tu kau tanya aku sihat ke tidak, ke masalah kau ni? Saya ingat baru masuk. Ustaz. Ustaz, kalau belum makan, saya order Grab. Tak payah. Aku tak makan. Aku dah 11 hari tak ambil nasi dan minuman manis. Ambil nasi, minuman manis. Uish, boleh jadi kurus. Ya, Ustaz. Tu untuk kurus ya, Ustaz. Kau doakan aku konsisten tak ambil nasi. Amin. Setakat mana yang. Ambil nasi. Tapi bukanlah aku tak makan langsung, makan. Kau ambil roti, aku makan lah. Maknanya kuantiti tu banyak lah. Dia tak sikit. Kuantiti tu sikit je lah, tak banyak kan. Makan untuk. Apa dia? Apa dia? Nasi. Tak ambil satu butir pun selama 11 hari. Setiap hari tak ambil. Ustaz makan apa? Aku makan makanan yang ada lah. Roti apa semua macam buah-buahan, roti. Makanan. Tapi aku tak kupai lah. Makan juga lah. Faham. Sup, makan lah. Ni Ciman. Ni studio. Saya ada studio Ciman dalam bilik. Ni studio saya. Kau nak tunjuk apa tu? Kau nak tunjuk kau main game? Ciman rakam guna ni lagi sedap 2 kali ganda Ciman. Tadi baru satu perkataan Ciman. Tuhan. Kalau Ciman nyanyi lebih sikit tu, memang saya dah klip tu. Memang dah klip. Masuk I can see your voice. I can see your voice pula. Salah. Sorry Ciman. Maafkan saya Ciman. Okay Ciman. Okay Ainul. Nanti bila-bila nanti kita sambung InsyaAllah Ciman. Ada rezeki. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ainul Zafri bin Zulkifli daripada pasukan. Terima kasih Ciman. Maafkan saya. Alright. Ainul. Dia dah balik ke belum? Kau rasa dia nak akil balik ke belum? Tadi ni nak live dengan Ustaz. Okay. Sherry_Ifah. Kau tidur kau apa ni? Itulah tu aku bila dah line okey ni.
Assalamualaikum Ustaz. Salah. Siapa kau? Nama saya Amiruddin Ahmad Fahmi. Saya daripada Singapura. Oh, kesan kat mana ni? Saya kat Singapura. Buat apa? Habis lockdown kan, saya tak boleh balik sana. Kau orang mana? Saya orang Singapura, tapi saya duduk kat Johor. Maknanya tak boleh balik sana tu, balik mana? Balik Johor lah. Oh, tapi asal mak keluar keturunan Singapura. Yes, saya. Kerja dekat mana? Saya kerja kat Singapura juga. Kerja apa, dek? Saya kerja general contractor. Oh, ni binaan Ya, bukan binaan lah. Kira macam gitu lah. Oh. Ada apa-apa perkongsian, Amir? Ada Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okay, Singapura daripada lockdown, dia buat satu macam, saya tak tahu sama ada ini syarat ataupun fatwa berkenaan dengan solat jarak. Jadi saya nak minta lah pendapat Ustaz ataupun pencerahan daripada Ustaz sendiri. Adakah ini salah satu daripada fatwa yang menetapkan ataupun hukum yang menetapkan? Okey. Dalam Islam, keputusan sesuatu itu sama ada dia sudah termaktub sejak azali, contohnya hukum makan babi, tak ada modified lagi, ataupun dia berbentuk baru terjadi, seperti fatwa. Fatwa ni maksudnya benda yang freshy, benda yang baru berlaku. Sebab tu nama fatwa daripada perkataan al-fata, benda baru. Fata ni pemuda, pemuda adalah generasi yang baru. Jadi dua benda, satu yang sudah lama termaktub seperti hukum makan babi, daripada dulu kita tahu tak berubah, haram. Dan satu lagi benda yang baru terjadi yang bertentangan dengan yang biasa terjadi. Apa dia? Sembahyang selalu rapatkan soft. Itu memang termaktub. Tiba-tiba baru berlaku sembahyang kena jarakkan antara seorang jemaah dengan jemaah yang lain. Dan benda ni adalah fatwa yang baru berlaku. Sebab apa? Sebab based on situasi yang sedang terjadi sekarang ni, pandemik. Jadi kita kena ikut lah. Sebab benda tu berkenaan dengan nyawa. Jadi dekat situ tak akan terpakai lagi dah dalil yang mengatakan mesti rapatkan soft nanti dapat pahala. Rapatkan soft itu sunnah lah, sunnah. Tetapi menjaga nyawa hukumnya wajib. Dan salah satu cara menjaga nyawa dengan menjarakkan fizikal. Maka kena utamakan menjaga nyawa berbanding mendapat pahala sunnah. Dan dia hanya bersifat temporal sahaja, iaitu sementara. Bila dah habis corona, dia akan kembali kepada hukum asal. Itu normal dalam Islam, perubahan-perubahan hukum. Itu perkara biasa. Jadi tak payah kita kata kalau rapatkan, jarakkan soft ini setan akan masuk. Tak, dia tak timbul soal itu. Sebab kita bertindak berdasarkan dalil. Yang main jarak-jarak sebelum datangnya corona, yang jarak-jarak tak nak rapat, itu main-main dalam sembahyang. Tak ada dalil, memang Allah marah. Ataupun benda tu tak ikut sunnah. Tapi sekarang ini kenapa awak menjarakkan soft dengan jemaah yang lain? Kerana mengikut sunnah, iaitu menjaga nyawa. Salah satu daripada sunnah dalam Islam, menjaga nyawa. Jadi menjarakkan soft solat adalah mengikut sunnah. So kena faham bagaimana hukum itu diproses. Dia bukan semata-mata kita melihat situasi hukum itu di peringkat asal, tetapi kita juga mengambil kira situasi-situasi yang mempengaruhi hukum itu berubah. Babi haram, tapi boleh tak babi jadi halal? Boleh, ketika darurat. Ketika darurat. Maka ketika itu, kenapa kau makan babi? Jangan tengok semata-mata dia makan babi. Kita tahu hukum asal dia haram. Tapi tengok the reason kenapa dia makan babi. Faham Ini usul fiqh. Dalam pengajian Islam kita panggil sebagai usul fiqh. Iaitu asal usul kepada hukum hakam. Selesai. Ya Ustaz, ada lagi satu soalan Ustaz. Okey. Ustaz, adakah seseorang itu dikira syahid apabila terjadinya satu peperangan, contohnya peperangan yang berlaku di Syria, tapi orang yang nak pergi kononnya syahid tu ada di Malaysia ataupun di Singapura, tapi dia pergi sana semata-mata untuk berperang. Adakah orang itu yang mati dikirakan syahid ataupun dikirakan sebagai membunuh diri? Pergi berperang bukan bunuh diri, dek. Dia nak pergi berperang bukan bunuh diri. Tetapi yang kita persoalkan cara dia masuk dan join peperangan itu, adakah berdasarkan sistem dan undang-undang ataupun tidak. Sebab
perang pada zaman sekarang ni tak sampai fardu ain sebagaimana pada zaman Nabi. Zaman sekarang ni fardu kifayah. Dia ada sistem ketenteraan yang terlibat hanya tentera yang diiktiraf melalui hubungan diplomatik. Jadi seorang manusia yang nak pergi ke luar negara berperang, perkara pertama yang dia buat ialah minta izin. Dia tak serah diri dia macam tu, supaya tak nampak fitnah kepada orang yang nak berjihad. Jihad ini dia bukan sembrono, dia ada sistem. Sebab tu ada seorang lelaki, walaupun kita katakan jihad ini benda yang paling tinggi, tak, ada benda yang lebih tinggi daripada jihad untuk waktu-waktu yang tertentu. Mak ayah dekat rumah kena jaga. Satu hari seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin pergi berperang, nak ikut kau. Nabi tanya apa? Adakah mak dan abah kau masih hidup? Ada lagi, jaga dia. Keutamaan kat situ. Maknanya itu perintah dan itu sistem. Kecualilah kalau ketika itu jihad sudah menjadi fardu ain. Waktu jihad dah jadi fardu ain, bukan kita sahaja yang berperang tinggalkan mak ayah. Dengan mak bapak engkau pun sama sekali kena berjihad. Fardu ain. Angkut sekali orang tua tu pergi. Setakat mana yang kita mampu. Tapi mungkin situasi itu belum berlaku lagi. Jadi persoalan engkau yang mengatakan adakah dia syahid, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kita tak bolehlah nak kecam orang. Dapat kepala syahid, pergi berjihad pun tak minta izin mak ayah. So kita tak timbulkan soal itu. Kita serahkan kepada Allah. Bahkan orang yang betul-betul ikut sistem, yang betul-betul ikut undang-undang berperang pun, kalau dia mati dalam medan perang, dibunuh oleh musuh, syahid atau tidak, itu hanya di bawah pengetahuan Allah. Kita tidak boleh mengkonfirmkan. Kita hanya mendoakan semoga dia dapat pahala syahid. Pada zaman Nabi, peperangan bersama Nabi, ada seorang yang dia berjihad dan sahabat tengok dia terkorban. Sahabat pun tanya, sahabat pun melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu mati syahid, mati syahid. Kawan dia lah. Nabi kata bahkan dia masuk neraka. Bahkan dia masuk neraka. Berjihad satu kumpulan, dia masuk neraka. Sebab apa? Kerana dia telah mencuri harta rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan. Sebab tu jangan confirmkan orang syahid. Tak boleh. Kita hanya boleh katakan semoga dia mati syahid. Syahid tak syahid itu terpulang kepada Allah. Tapi secara umum boleh. Orang yang mati dalam medan peperangan, sebab ada orang yang berperang bukan kerana Allah. Ada orang berperang sebab nak pangkat. Ini bukan syahid yang dituntut. Ada orang berperang niatnya nak dapat pangkat, supaya nanti bila balik ke perbatasan, dia akan dianugerahkan dengan pangkat-pangkat tertentu. Dan ada orang berperang niat dia supaya masyarakat akan panggil dia hero. Jadi niat tak betul. Dan niat ini hanya diketahui oleh Allah. Kita yang memandang, kita tak tahu niat dia, kita hanya kata semoga dia dapat pahala syahid. Sedangkan hakikat sebenarnya Allah yang tahu. Dan satu lagi, nak dapat pahala syahid ni, ataupun nak mati syahid, ada satu benda yang kita kena selesaikan, hutang. Hutang tidak akan menyelamatkan syahid. Hutang tidak akan dapat. Seseorang yang berhutang, mati syahid tidak boleh menyelamatkan dia di sana. Hati-hati dengan masalah hutang. Ustaz, Ustaz, adakah orang yang contohnya kapal terbang ataupun kapal yang tenggelam ataupun terhempas dikirakan sebagai syahid? Dalam hadis ada beberapa kategori yang Nabi sebut. Orang yang mati syahid itu orang yang sakit dalam perut, mabtun, yang taun, wabak, yang mati kebakaran dan mati lemas. Okey? Dan benda ini semua disebut secara umum. Tapi kalau kita tengok ada seorang mati lemas, dia syahid ataupun tak syahid, dia dapat pahala ataupun tidak, itu terpulang kepada Allah. Dan syahid yang dimaksudkan di sini bukan syahid dunia akhirat dalam medan perang yang tak perlu disemayangkan, tak perlu dimandikan, tapi syahid akhirat. Dia mendapat syahid akhirat. Sebab kematian-kematian yang disebut ini kematian yang sangat perit dan derita. Allah Maknanya kita nak kena handle jenazah dia seperti biasa, Ustaz? Seperti biasa, sebab itu bukan medan perang. Seperti biasa. Syukran Ustaz, syukran. Okey, terima kasih kepada Amiruddin. Doakan Cik Ban. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Macam ni, nanti kau ajar apa benda yang apps dalam ni, Ustaz akan record waktu outstation. Ustaz akan record kat sini kan. Maknanya Ustaz tak payahlah nak tekan voice saja. Okey, cukup setakat itu. Doakan Cik Man dan semuanya sejahtera. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.